Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama dengan kami, saya Akmal Nazri dan saya Sisi Iman. Akmal, hari ini tak sabarnya nak belajar, tak sabarnya. Wow, nampak memang tak sabar ya. Dan saya pasti cikgu yang nak mengajar anda semua pun memang tak sabar. Tapi kita nak beritahu kepada anda semua, beliau ini bukan calang-calang punya guru lah. Tapi sebelum tu Akmal, saya. kita nak ingatkan kepada anda semua tentang SOP. Jadi kena sentiasa memakai pelitup muka. Kalau ada keperluan untuk keluarlah rumah. Dan tetapi juga, kalau tiada, duduk sahaja di rumah. Dan penjarakan sosial tu penting kalau nak jumpa kawan ke apa ke. Tapi nak jumpa pun mesti bersebab. Jangan saja nak jumpa lah. Betul. Dan yang paling penting tu, QR tu, scan tu. Kalau nak pergi beli barang apa-apa lah. Right. Okey, berbalik kepada cikgu kita tadi, Akmal. Katanya beliau ni mempunyai pengalaman sebanyak 18 tahun mengajar subjek geografi. 18 tahun tu dah habis sekolah menengah dah kan? Kalau anak pun dah berlari dah. Ya, betul. Dan katanya juga beliau merupakan penulis buku teks. Serius dan nama glamournya adalah Abang John. Ataupun Mr. Fit. Mr. Fit. Itu nama YouTube-nya lah. Siapakah beliau ini? Saya pasti anda semua dah tak sabar-sabar. Jom kita perkenalkan Cikgu Fitri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam semua. Alhamdulillah. Tak sabar. Kena sabar. Belajar kena sabar. Kalau tak sabar nanti kita akan tergelincir. Cikgu, hari ni kita nak buat kertas 2 bagi subjek geografi. Geografi SPM kertas 2. Kertas 2. Kita tahu kertas 1 ABC lah, ABCD. Kertas senang 2 je. ni geografi takkan tulis karangan, cikgu? Oh, bukan karangan. Tapi ayat yang panjang. Beza. Sebab biasa kita fobia dengan perkataan karangan atau esei So semua kita tukar karangan ataupun esei tu kepada jawapan alam ayat yang sedikit panjang. Pentingnya sedikit panjang. Nampak lebih mesra kat situ untuk kita ajak calon-calon murid-murid SPM 2020 untuk sama-sama mendapatkan tips, cara, teknik untuk mereka cemerlang dalam SPM 2020 dan sekaligus mendapat keputusan yang cemerlang. Cikgu, tanpa buang masa lagi, jom. Tanpa membuang masa, saya kenalkan diri. Terima kasih pada Akmal. Terima kasih pada Sisi. Takut terlajak C ni. So kita berkenalan dengan saya. Nama saya Muhammad Khairun Fitri bin Ahmad. Ini yang tertulis dalam surat beranak. So yang tak tertulis dalam surat beranak, ada murid-murid, rakan guru pendidik geografi yang memanggil saya Mr. Fit. Bukan Mr. Fat lah. Sebab dulu saya fit, sekarang dah fat. Tak ada masalah. Itu sedikit biodata saya kat sini. Saya adalah guru cemerlang geografi. Tak ada beza pun dengan guru-guru yang lain. Semua guru cemerlang. Saya ada sedikitlah pengalaman. Diberi peluang dan ruang. Menulis buku teks geografi KSSM, Kurikulum Standard Sekolah Menengah, tingkatan 1 dan 5. So ada 2 buah buku teks geografi yang saya tulis. Jadi kalau murid-murid tingkatan 1 akan menggunakan buku yang saya tulis lah. Dan murid-murid tingkatan 5 tahun 2021. Oh, nanti? Baru digunakan untuk tahun 2021. Itu adalah hasil tulisan saya lah bersama dengan rakan-rakan pendidik yang lain. Saya bertugas di SMK Sulaiman, Bentong, Pahang. Kalau susah nak ingat, sebut je kawasan adanya banyak musang king. Cikgu, kenapa tak bawa musang king hari ni? Ada bawa, nanti kita akan makan sama-sama insya-Allah. Kalau ada rezeki kita bawa. Kalau tak ada dalam bentuk real, sekarang kita boleh buat online. Jamuan musang king secara online lah. Betul. So saya adalah mentor dalam Akademi YouTuber Guru Malaysia. Maksudnya guru-guru ni bergabung untuk menghasilkan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran dan di-upload ke YouTube. So murid-murid boleh ulang-ulang. Dan ni channel saya punya YouTube lah, Mr. Fit Channel, dan Facebook saya Khairun Fitri Ahmad. Itu adalah sedikit tentang biodata saya lah. Dalam geografi saya selalu teks sikit. Boleh? Saya selalu sampaikan perkara ni dalam
apa sajalah ruang yang saya sampaikan, diberi peluang untuk saya sampaikan kat YouTube ke dan sebagainya. Saya akan bawa perkataan daripada bekas Presiden Amerika Syarikat ni. Okey. Presiden Barack Obama. Okey. Dia pernah mengeluarkan kata-kata ini dalam satu ucapan beliau. Okey, so saya nak minta Akmal lah. Okey. Akmal cuba baca, okey, bacakan dia punya petikan ucapan daripada bekas Presiden Amerika ini, iaitu Presiden Barack Obama. Ladies and gentlemen, the study of Itu dia. the study of geography is about more than just memorizing places on a map. Okey, tafsiran dia? Tafsirannya adalah Sisi. Geografi bukan sahaja sekadar menghafal tempat pada peta. Pada peta. Okey. It's about understanding the complexity of our world. Okey. Yang mana kita kena Memahami dunia kita yang kompleks. Kompleks ini. Dunia kita yang kompleks. Dunia Yep. kita. Okey. Dan kita juga kena appreciating the diversity of cultures Okey, that exist. menghargai Budaya. yang wujud Yep. di Across continents. cross continent adalah antara benua. Antara benua yang lain paling lah. senang kita nak faham yang wujud dalam dunia kita ni. Dalam Pelbagai dunia. budaya. Okey. Betul. And In the end, okey. it's about using all that knowledge to help bridge divides Okay. and bring people People together. Dia adalah kita gunakan ilmu geografi yang kita belajar ada untuk merapatkan perpecahan. Okey, dan menyatu padukan manusia. Betul, cikgu. Okey, so geografi ni sebenarnya bukanlah kita belajar ilmu geografi untuk peperiksaan saja. Okey, bukan kita nak cemerlang saja. Yang paling utama adalah kita gunakan ilmu yang kita dapat, yang kita tahu untuk kehidupan kita pada masa sekarang Yep. dan pada masa akan datang. Yeah. Betul. Itu adalah petikan daripada Presiden Barack Obama. So, calon-calon di rumah, murid-murid di rumah, okey. So kita belajar geografi, kena tetapkan dalam hati kita bahawa kita belajar geografi bukan sekadar untuk cemerlang di peperiksaan, tapi pada masa yang sama kita adalah untuk mendapatkan ilmu dan kita gunakan ilmu tu. Kita tengok format tu. Dia ada bahagian A. Okey, dia ada bahagian B. Bahagian A dia ada soalan 1 sampai soalan 7. 40 markah. Jawab semua soalan. Wajib. Wajib. Okey? Wajib. So 1 hingga 7 soalan ni wajib jawab. Jangan tinggalkan tempat kosong. Yep. Sebab bahagian A adalah soalan struktur. Dia tidak ada jawapan yang diberikan dalam soalan. Berbeza dengan objektif, dia bagi soalan, dia bagi jawapan. Yep. Okey, yang ni dia bagi soalan je. Okey, pandai-pandailah awak jawab. Okey, tapi ada cara dia. Walaupun tidak ada jawapan yang disediakan, tapi kita boleh tahu apakah jawapan yang paling sesuai untuk kita dapat markah. Okey, jangan tension. Okey, walaupun tak ada kan. Dapat macam berkerut sikit lagi tu kan. So jangan. Okey. Okey ya. Okey, saya teruskan boleh? Boleh, cikgu. Okey, bahagian B dia ada 4 soalan. Soalan 8 sampai soalan 11. 11. Okey. Merangkumi 60 markah. Tapi 60 markah ni hanya jawab 3 daripada 4. Oh, okey. Okey, dia ada soalan 8, 9, 10, 11. Setiap soalan ni markah dia adalah 20. 20. 20. Berapa jumlah ni? 80. Okey, 80. Tu sebab Tetapi jawab 3 je. dia suruh jawab 3 sahaja. Untuk dapatkan 60 markah. So kat sini 40, dekat sini 60. So kalau nak skor, bahagian B ini adalah perlu diberi perhatian supaya tidak kehilangan 60 markah. Tapi kalau ada masa lebih, calon-calon ini boleh menjawab semualah. So kalau masa yang diperuntukkan adalah 2 jam. 2 jam 2 jam masa yang diperuntukkan. Tapi biasanya murid-murid akan gunakan, calon-calon akan gunakan masa mungkin dalam 1 jam 30 minit dah selesai jawab. So baki 30 minit tu untuk kita semak balik. Mungkin ada kesilapan teknikal dan sebagainya. Tata bahasa. Tata bahasa. Tapi dalam geografi tidak perlu sangat tata bahasa lah. Oh, okey. Tak perlu sangat tata bahasa. Kita tak galakkanlah budak jawab macam tak ada bahasa langsung. Kan orang kata payah faham bahasa. So maksudnya kita bagi tidak terikat dengan tata bahasa yang macam bahasa Melayu lah. Baik. So faham? Faham Faham, cikgu? Faham? Faham. Faham tak?
Pahal. Beja. Ya. Okey, so kita pergi Seterusnya. okey, fokus kemahiran Kemahiran geografi. geografi. So tadi kita tengok dah soalan 1 sampai soalan 7. Mhm. Kan? 40 Markah. markah. So soalan 1 sampai soalan 5 melibatkan kemahiran geografi. Okey, soalan 1 sampai soalan 5 kemahiran geografi merujuk kepada kedudukan, arah, skala dan juga Jarak. jarak. Okey. Kedudukan. Tengah duduk kan? Akmal dengan Sisi tengah duduk. Ya, cikgu. Saya tengah berdiri. Maksudnya saya kedirian. Sisi dengan Iman kedudukan. Sisi dengan Iman orang yang sama. Sisi dengan Iman adalah orang yang sama. Mungkin Iman lain. Banyak kepala nama dalam kepala Rehan. Iman tu. Sisi dan Iman. Sebab dekat rumah ada 4 orang Iman. Okey, so Ingat anak. okey, ingat anak. Kedudukan menunjukkan lokasi sesuatu tempat. Yap. Lokasi satu bangunan contohnya kedudukan. Arah adalah kat mana dia duduk? Utara ke, selatan ke, timur ke, barat ke? Skala yang dinyatakan dalam peta. Berapa cm pada peta sama dengan berapa kilometer di atas permukaan bumi sebenar. Okey, dan jarak lah. Jarak ni berapa km, jarak mutlak ataupun jarak relatif, tapi lebih kepada jarak mutlak, mengukur jarak di atas peta. Okey. So yang kedua adalah peta topografi. Cikgu, tapi Okey, kan kita sambung peta topografi kan. bukan sebab kan tadi cikgu minta kerusi kan, kesian cikgu berdiri kan. Jadi saya dan Sisi nak pergi beli kerusi dulu untuk cikgu. Alright, kepada anda semua ingat tahu nak pergi mana-mana, make sure ada penjarakan sosial, basuh tangan dengan kerap dan sebagainya. Alright, kita pergi rehat dulu sebentar selepas ini dalam Road to Success SPM 2020. Pilih kuarantin di sini atau kuarantin di sini. Pilihan di tangan anda. Ya, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM bersama kami. Cikgu, minta maaf cikgu, tak jumpa kursi cikgu. Itulah, rasa macam kecewa sikit lah. Tak apa cikgu, saya pasti kekecewaan itu akan ditebus dengan info yang cikgu nak bagi ni. Kita apa pun berlaku, kita kena semangat. Ya. Semangat dalam apa jua situasi kita sekarang. Kita semangat, teruskan fokus supaya kita dapat capai apa yang kita impikan dalam kehidupan kita. Right. Okey. Boleh saya teruskan? Boleh, cikgu. Boleh. Saya sifat calon cikgu ni dia suka minta izin. Okey, so kita kena minta izin lah. Okey, boleh saya teruskan? Dipersilakan. Okey. So, sebab sekarang ni kena main emosi dengan murid-murid calon-calon rumah supaya mereka kekal bersemangat. Okey, kekal bersemangat. Saya teruskan dengan topik seterusnya. Okey, iaitu peta topografi. Peta topografi ni saya tak nak paparkanlah peta dekat sini apa benda semua kan, sebab saya yakin murid-murid yang ada di rumah sana sudah melihat peta geografi. So kalau mungkin ada nak tip-tip berkaitan dengan peta geografi, boleh pergi ke channel YouTube saya Mr. Fit Channel, boleh dapatkan tip-tip yang lebih jelas, lebih panjang, lebih padat, padu dan sebagainya di channel tersebut. So peta topografi adalah salah satu perkara yang perlu murid-murid calon-calon SPM 2020 ingat, fokus dan pasang niat untuk tahu perkara tersebut. Okey, so saya masukkan juga di sini iaitu graf Dan carta. Graf dan cartapai, tetapi ia tidak keluar dalam bahagian A tadi, yang soalan 1 hingga 7 tadi. Ya. Okey, dia keluar pada bahagian esei. 8 hingga 8 hingga 11, dan ini adalah salah satu topik yang murid-murid boleh dapatkan jumlah markah yang semaksimum lah pada soalan ni, kerana soalan ini mengandungi markah yang banyak lah. Boleh pergi 8 hingga 10 markah. Okey, tapi saya tak cakap soalan graf ke tahun ni keluar, soalan carta ke tahun ni keluar, tidak. Okey, tidak ada niat begitu. Cuma ini kemahiran yang perlu murid-murid ketahui. Pernah lukis graf tak, Kamal? Pernah cikgu? Pernah. Graf apa? Graf peta.
bukan. Betul, okey, bagus. Betul kan? Bagus, tak betul, bagus kerana mencuba tapi jawapan tersebut tidaklah tepat. Okey. Graf dia ada graf bar. Graf bar. graf Itu bar, dia. ada graf apa? Ya, Sisi? Graf, garisan. Yes, bagus. Okey, ternyata lebih sedikit dia punya memori lebih mengingati. Kita bagi. Dan carta ini adalah carta pi. Sangat bagus pun cikgu. Saya ada info, tahukah anda? Saya info. Okey. Info, tahukah anda? Okey. Saya ada info, saya bagi satu info. Baik. Okey, nanti Sisi dengan Akmal akan bagi satu info geografi. Mungkin Boleh. ada info. Dalam kepala mungkin ada ingat? Ada. Okey, so saya bagi info satu. Carta pi, orang yang mula-mula mencipta carta pi dan dipatenkan sebagai nama carta pi adalah Abraham Pi. Okey, nama dia Abraham Pi. Saya kenal cikgu tu, jiran saya. Jiran, okey. So Abraham Pi ni pun saya baru tadi pun saya tahu. Saya rasa itulah orang yang mencipta okey, carta pi. Okey. pi. Tapi tak tahulah betul ke atau tidak. Okey. So itu adalah graf dan carta yang perlu murid-murid kuasai. So tadi fakta tentang geografi kan. Abraham Pi. So kita tengok fakta geografi daripada Akmal dan Sisi pula. Sekarang ke? Sebentar lagi kita akan bagi. nantilah cikgu. Nanti kita bagi. Kita bagi ya. Okey. So tadi saya dah bagi info tentang orang yang bertanggungjawab menghasilkan carta pi. Dengar boleh? Percaya jangan. Okey, kita sambung lagi dengan Cikgu, sepanjang yang cikgu kongsi ni betul kan? betul. Okey, insya-Allah betul. Bukan apa takut dia orang. Cikgu habis sebelum kita orang dengar ni apa? So itu selingan. So tidak ada keluar dalam SPM tanya siapa nama pencipta Pi. carta pi. Pi pula carta. Pencipta carta pi. Cuma tadi nak menunjukkan bahawa carta pi adalah perkara yang perlu diberi tumpuan oleh Tumpuan, calon-calon SPM ini. 20 Markah. 20. What's wrong with me? 20. I don't know lah. Mungkin faktor-faktor lain lah. Kita tak boleh nak Okey, cikgu terus. tak boleh nak kaji faktor tersebut. Okey, tadi fokus geografi. Fizikal. Yang tadi. Tadi tadi. kemahiran geografi. Geografi. Sekarang adalah Fokus geografi fizikal. Okey. Dia ada fizikal, ada kemahiran geografi. So dalam geografi fizikal ni apa perlu murid-murid ataupun calon-calon SPM 2020 ambil perhatian. Saya nak ulang, bukan soalan target ke sport ke tidak. Ini adalah topik yang perlu murid-murid kuasai dan ambil tahu. Kalau tak tahu tak boleh nak jawab. Okey, so ada topik dia fokus geografi fizikal. Bentuk muka bumi. Yes. Okey, bentuk muka bumi agak-agak tahu dah apa bentuk muka bumi. Okey, murid-murid di rumah. Okey, mungkin ada yang boleh jawab. Bentuk muka bumi ada tanah tinggi. Okey, lagi. Okey, nampak ada orang kat tangan. Okey. Pinggir laut. Okey. Adanya saliran dan adanya tanah pamah. Tanah pamah. Biasa orang kampung panggil tanah lapang. Tanah lapang. So adalah tanah pamah. Okey, so itu adalah bentuk muka bumi. Okey. Mungkin soalan dia, apakah kepentingan bentuk muka bumi tanah tinggi di Malaysia? Pernah pergi tanah tinggi tak? Pernah, cikgu. Contohnya, Cameron Highland. Canberra Highland tak sedap. Tak sedap? Tak best. Apa yang tak? Tak best. Canberra Highland tak best. Apa yang best, cikgu? Sebab dah tak sejuk dah sekarang. Oh. Okay, apakah sebab Canberra Highland tak sejuk dah sekarang? Perubahan ialah cuaca kerana... Okey, sebab apa? Sebab Mungkin... banyaknya kegiatan manusia dekat situ. Menyebabkan Canberra Highland tidak sesejuk 10 tahun lepas. Contoh. Okey, itu kita akan kait nanti dengan geografi manusia. Okey, laut dan lautan kita akan tengok laut dekat Malaysia adanya nama-nama laut. Okey, adanya lautan. Okey, lautan yang paling besar yang hampir dengan kita adalah Laut Cina Selatan. Okey. So adanya sistem suria, kita akan memahami kejadian siang dan malam. Betul. Okey, kenapa dekat kutub utara boleh berlakunya malam 24 jam? Kenapa di kutub selatan boleh berlakunya siang 24 jam? Okey, semua itu adalah dalam sistem suria. So kita kena fahamlah. Okey, kenapa berlakunya perubahan-perubahan cuaca? Okey, mengapa berlakunya perubahan-perubahan kejadian siang dan malam dan sebagainya lah. Cuaca dan iklim serta pengaruhnya, bagaimana hujan boleh menyebabkan kejadian banjir, tanah runtuh. Okey, tumbuhan semula jadi,
pemeliharaan dan pemuliharaan. Fokus supaya kita tahu setiap perkara ini kita perlu ambil tahu apakah kesan yang berlaku sekiranya kita melaksanakan penerokaan perkara-perkara ini, apakah benefit ataupun kebaikan yang kita perolehi, apakah keburukan yang bakal kita perolehi. Okey, saya teruskan. Boleh tak? Betul nak jangka-jangka ni. Manja-manja pula. Okey, so fokus geografi manusia. Tadi cikgu ada cakap. Tadi ada sebut tentang manusia. Tadi fizikal. Okey, sekarang murid-murid saya akan bawakan murid-murid fokus yang ketiga iaitu fokus berkaitan dengan geografi manusia. Tadi fizikal. Fizikal ni yang wujud secara semula jadi. Bukan kita buat. Okey, saya pernah tanya murid-murid lah. Okey. Okey, tumbuhan, contoh pokok getah. Okey, siapa yang buat? Tuhan. Nah, kalau ikut pegangan agama lah, bukan Tuhan jadikan lah. Memang Tuhan. Tapi kalau dari istilah geografi, pokok getah adalah buatan manusia. Buatan manusia. Sebab manusia yang tanam. Betul. Tidak ada pokok getah itu dia boleh tiba-tiba ada 10 ekar kat belakang rumah. Dia mesti ada ditanam. Kalau tumbuhan semula jadi, dia wujud secara semula jadi. Tu beza fizikal dengan manusia. So manusia kita fokus dia kertas 2 ni dia lebih teknikal sikit. Okey, dia kena tak sama macam kertas 1. Kertas 1 dia dah bagi soalan, okey. Dia dah bagi keyword. Jawapan, dia ada keyword. So nanti keyword kita akan adakan juga keyword selepas ini ya. Kita bagi fokus yang ni dulu. Okey. Penduduk dan perubahannya. Ada setengah penduduk tu negara dia, sebuah negara tu penduduk dia ramai. Ada setengah negara penduduk dia sikit je. Tak ramai. Okey, macam Croatia. Negara dia 4 hingga 5 juta je penduduk dia. Iceland. Okey, negara dia sedikit je. Okey, kenapa negara dia penduduk dia sedikit? Okey. Kalau mungkin faktor keluasan negara dia. Faktor bentuk muka bumi dia yang mungkin ada bergunung ganang. Okey, macam kalau di Malaysia penduduk dekat Sabah Sarawak, pedalaman Sabah dan Sarawak, kawasan pegunungan, mungkin taburan penduduk dia sedikit. Kalau dekat Kuala Lumpur penduduk dia ramai. Okey, itu penduduk. Okey, mungkin akan tanya keluar mengapakah kawasan Lembah Kelang mempunyai tumpuan penduduk yang ramai. Itu berkaitan dengan penduduk. Kita kaitkan dengan faktor peluang pekerjaan, kita kaitkan dengan faktor bentuk muka bumi yang landai ataupun tanah pamah. Okey, patah-patah dan bandar. Kenapa bandar-bandar wujud? Itu kena tahulah. Okey, pengangkutan dan perhubungan. Okey, boleh bagi tumpuan fokus. Okey, pengangkutan dan perhubungan, kepentingan, kesan dan langkah dia. Apakah kepentingan perhubungan? Apakah kepentingan pengangkutan? Saya gariskan perhubungan. Sebab sekarang pentingnya jaringan komunikasi internet. Baru zaman sekarang kita baru tahulah. Pentingnya ada, murid-murid, pentingnya ada komunikasi yang baik bagi sesemua negara untuk lebih maju ke hadapan. Apatah lagi dalam suasana sekarang, perlunya kita belajar online di rumah dan sebagainya, kita perlu ada sistem perhubungan yang mantap. Okey, komunikasi perhubungan bukan sahaja berkaitan dengan itu, pengangkut kalau macam kereta, motor, teksi, bas, itu pengangkutan. Perhubungan ni adalah telekomunikasi, contoh email, internet dan sebagainya lah. Okey. So sumber, pengurusan sumber. Pernah bawa motor tak, Mas? Pernah, cikgu. Pernah kan? Pernah. Okey. Kalau bawa motor kita bubuh petrol, betul? Betul. Dalam motor kan? Okey, petrol tu daripada apa? Petrol daripada apa? Sumber apa? Sumber itulah kan Sisi? Sumber minyak. Sumber minyak. Sumber minyak. Bagus. Itu jawapan yang betul tapi kurang tepat. Okey, adik-adik di rumah saya dengar tadi ada orang jawab sumber petroleum. Saya tahu. Aku saja nak uji. Okey, saja nak uji. Okey, sumber adalah petrol daripada sumber petroleum. Okey, macam Sisi selalu masak dekat rumah kan? Selalu apa cikgu? Selalu masak kat rumah. Okey. Betul lah. Ataupun adik-adik di rumah, calon-calon SPM di rumah yang masak. Okey, gas yang kita gunakan adalah daripada sumber gas asli. Gas asli. Okey, itu adalah kepentingan. Okey, apakah kesan penerokaan sumber tadi? Kalau banyak sangat teroka, kalau contohlah kita bubuh banyak kenderaan di atas jalan menggunakan minyak petrol, akan membebaskan asap. Sebab kalau kita tengok kalau kat bandar, kesan dia adalah suhu lebih
panas. Panas. Berbanding dengan kawasan luar bandar. Luar bandar. Macam kalau contoh kita pergi kat kawasan balik kampung ke, kalau malam kena tidur pakai selimut. Kalau kat bandar kena buka aircon baru boleh sejuk. Itulah faktor-faktor dia. So kena tahulah apakah kepentingan dia, apa kesan dia, apakah langkah dia untuk sumber dan pengurusan sumber ni. Okey, dan yang terakhir kegiatan ekonomi. Ya. Okey, mungkin sekarang sedikit kegiatan ekonomi kita terjejas, tapi tidak apa. Sebab kegiatan ekonomi adalah penting pada sesebuah negara. Contoh kegiatan ekonomi, perikanan. Ya. Lagi? Pelancongan. Pelancongan, yes. Okey, mungkin sisi pergi melancong kan. So kalau negara kita ni pelancong daripada luar negara, terutama daripada negara-negara mata wang dia besar. Bila dia masuk kat negara kita, dia akan mendatangkan pendapatan kepada negara kita. So negara kita akan jadi dapat membangun dan menjadi sebuah negara dari segi ekonomi, perkhidmatan, negara sosial, yang makmur, aman, kata. sentosa. Ya, Okey. cikgu, tadi cikgu nak tahu tadi kan, info kan. Aku nak bagilah info tu. Info tadi tak tahu juga. Cikgu tahu tak kenapa Bandaraya Miri ini diwujudkan? Kenapa? Kalau nak tahu, kita berhenti rehat dulu. Semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Jangan ke mana. Cikgu takkan tak tahu. Alright. Masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama saya Akmal Nazri dan juga Sisi Iman. Kita masih lagi bersama dengan Cikgu Fitri, tapi jawablah tadi. Nak tahu juga. Nak tahu juga. Tapi saya bukan tak tahu. Saya nak tahu. Sebabnya cikgu, bagaimana Bandaraya Miri ini diwujudkan? Sebab apa, Sisi? Sebab dimulakan dengan aktiviti perlombongan petroleum petroleum dan juga gas. Gas asli. Gas asli. Bakunya gas asli. Saya dampaklah sikit info kan sebab dah bagi info tadi. Saya biasalah cikgu geografi ni dia kena polis-polis sikit. Boleh cikgu. So Bandaraya Miri mendapat taraf bandaraya. Mendapat taraf bandaraya setaraf dengan Bandaraya Kuala Lumpur. Kerana penduduk di situ berlakunya kepadatan penduduk yang tinggi dan perkembangan ekonomi berkaitan dengan perlombongan petroleum dan gas asli. Gas asli. Gas asli lah. Okey, cikgu, kita dah tahu dah fokus geografi manusia. Fokus geografi manusia. Okey, dan kita pergi kepada bentuk soalan dan teknik menjawab. Ini saya tunggu, cikgu. Ini saya tunggu ni. Teknik dia nak menjawab macam mana. Tadi kita dah faham dah apa fokus kita. Okey, apakah bentuk soalan, apakah format soalan dia, kita dah faham dah apa fokus dia. Barulah kita pergi kepada bentuk soalan dan teknik menjawab dengan betul dan tepat. Yes. Okey, jangan jawab betul saja tapi tak tepat. Okey, mesti jawab betul dan tepat. So, kita kena pergi kepada teknik. Tolonglah. Boleh. Itu dia. Okey, so kita tengok. Saya tak ada tips tapi dalam slide ni saya akan selitkan tips. Okey. Kita pergi kepada struktur satu markah. Baik. Soalan struktur satu markah, dia ada bagi satu markah. Contoh soalan ke sini. Apakah pola saliran yang terdapat dalam segi 4 grid? Segi 4 grid ini merujuk kepada peta topografi. Dia akan bagi contoh kat sini dan kita rujuk kepada peta topografi yang dibekalkan dalam soalan peperiksaan. Dia bagi satu markah. Soalan ni satu markah je jawapan dia. Untuk soalan struktur satu markah. So jawapan dia adalah pola saliran reranting ataupun murid boleh tulis reranting saja tanpa tulis pola saliran kat depan tu. Sebab dia tanya apakah pola saliran. So jawab reranting ataupun jawab pola saliran reranting. Dapat satu markah. Cikgu, tapi kat bawah tapi kat bawah ni dijawab reranting, sepunca, bersirat. Salah. Sebab jawapan satu markah, murid tak boleh jawab lebih daripada satu. Okey. Okey, contohlah. Saya bagi contoh satu. Okey. Okey, soalan dia, ini apa? Budak calon pun keliru. Ni apa ni? Dia jawab mata orang. Dia jawab kereta. Okey. Tudung saji. Dia jawab 3 kan? Jawapan ni soalan ni satu markah.
Tak boleh dia jawab 3. Dia kena confirm. Terus saji ke? Terus saji dia jawab. Kereta. Kalau kereta, kereta lah dia jawab. Walaupun antara salah satu jawapan tu Walaupun betul. salah satu ni betul, dia tidak diterima langsung. Itu soalan 1 markah. Ini yang calon-calon kena tekan lah. So kalau jumpa soalan 1 markah, janganlah terlebih idea untuk memberi jawapan yang banyak-banyak. Hanya 1 jawapan saja. Walaupun dalam 3-3 ni, ranting ni adalah betul. Bersirat ini salah. Sepunca ini adalah salah. So automatik ketiga-tiga tidak diterima. So ingat murid-murid, kalau jawapan 1 markah, jangan jawab lebih. Mungkin murid-murid kata, saya pandai, saya nak jawab lebih. So simpan pandai itu ke soalan yang seterusnya. Dan soalan seterusnya adalah dan soalan seterusnya adalah tak apa, saya tekankan cikgu. Tak apa. Okey, baguslah. Nanti kita bagi markah ekstra, okey. Okey. Okey, so struktur 2 markah. Ya. Tadi 1 markah. Yang ni 2 markah. Soalan dia, apakah faktor yang mempengaruhi pembentukan cerun dalam foto satu? Foto tu saya tak letak sini sebab nanti dia mengganggu. Okey, foto tersebut adalah foto letusan gunung berapi. Dia jawab, dia bagi struktur 2 markah. Dia bagi peruntukan markah 2 markah. So kalau soalan 2 markah dan ke atas, 2 markah, 3 markah, 4 markah, 5 markah, bukan 1 tapi lebih daripada 2, kita boleh jawab berapa banyak nak jawab pun tak apa. Oh, okey. Nak jawab lebih pun tak apa. Contohlah, dia bagi 2 markah, dia nak 2 jawapan je. Tapi kat sini kita bagi 4. Okey, jenis lava. Sebab gunung berapi kan, dia keluarkan lahar yang berwarna merah tu. Ya. Jadi ada 2 jenis lahar tu. Okey, untuk murid-murid di rumah, ada 2 jenis lahar tu. Lava itu iaitu lava base dengan lava asid. Kalau kita tengok cerita orang putih kan, lava letusan gunung berapi kan, dia merayap lah. Sepanjang-panjang dah dia bergerak. Itu adalah lava asid. Dia lambat untuk menyejuk dan dia pergi jauh. Kalau lava base biasanya berlaku di Indonesia, itu adalah lava base, dia meletup dan dia cepat keras. Okey. Dia meletup, dia mengalir dan dia cepat keras. Dia tidak membahayakan dalam jarak ratusan kilometer lah. Kalau lava asid biasanya berlaku di benua-benua Amerika lah. Okey. Yang penting bukan lava cheesecake. Okey, lava cheesecake. Okey, itu bukan penting. Okey. Sedap, Mungkin perkataan lava itu dia ambil daripada letusan gunung berapi kan, lava cheesecake tu dia lava tu dia macam meletup. Cikgu, SPM ada ni tak subjek kelas masakan ke? Ada seni rumah tangga dia panggil. Okey, seni ERT. rumah ERT. Okey. Kekuatan letusan gunung berapi kuat ke tak kuat? Kuat lah cikgu. Ada yang kuat, ada slow. Mungkin letusan kali pertama dia perlahan. Mungkin letusan kali kedua kuat. Letusan kali ketiga dah habis dia muntahkan semua. Macam kita picit jerawat. Picit sikit je keluar. Cuba picit lama-lama. Silap-silap jiran sebelah boleh kena. Okey. So itu adalah kuantiti lava, kelikatan atau kepekatan lava. Ini teknikal sikit lah. Ini geografi fizikal. Betul saya ingatkan tadi. Bila sebut je geografi kertas 2, mungkin murid-murid agak sedikit Takut. Takut saya. Okey. Bukan takut sebab apa? Sebab dia tak tahu teknik dan tak tahu apa yang sepatutnya dia study. Tetapi di dalam kelas waktu mereka mengambil kertas geografi ini, cikgu ada memberitahu jugalah kan? Mengenai ini. Saya yakin semua cikgu di Malaysia ni yang mengajar mata pelajaran geografi SPM, semua perkara-perkara ini didedahkan, cuma mungkin sedikit teknik berbeza-beza lah. Tapi asas yang sama. Okey, asas yang sama. So, kalau kita tengok tadi, okey, calon-calon di rumah, kita tengok tadi, keempat-empat jawapan ni adalah betul. Tapi dia nak 2 je. Kita bagi 4. Markah maksimum dia hanya adalah 2 markah. Tapi boleh bagi 4. Boleh bagi lebih daripada 2. Tapi yang dikira adalah 2 sahaja. Boleh tak kita nak jawab 1 saja? tak boleh cikgu. Boleh. Tapi kita hanya boleh dapat markah 1 sajalah sekiranya betul. Kalau salah, tak ada, habis lah. Kosong. Okey? Kosong. Okey. So kalau biasanya kata saya pesan kat calon-calon SPM, cuba jawab lebih. Sebab kita takut salah satu daripada 4 yang kita berikan itu salah. Bila salah, kita akan kehilangan markah. Okey. Poin dekat sini, jawab lebih daripada 2 jawapan. So supaya selamat. Okey, selamat dan tidak kehilangan
markah. Markah. Kalau Markah. soalan yang lebih daripada 2 markah ni, walaupun salah satu salah ataupun ketiga-tiga ni salah. Katalah ni salah, ni salah, ni salah. Yang ni yang betul, tetap diterima sebagai tu satu betul. Kalau 2 betul, tetap diterima sebagai 2. 3 betul, 1 salah, tetap 3 diterima. Kecuali kalau 4-4 salah, barulah tak ada. Okey, so itu adalah untuk struktur 2 Dua markah. markah. Okey, boleh follow? Boleh, cikgu. Okey, boleh follow. Saya cepat kan? Okey. Okey. Struktur 3 markah. Tadi 1 dah. 2 dah. Yang ni 3 markah pula. Okey, dia akan bagi. Terangkan kesan fenomena dalam foto 1 terhadap alam sekitar. Foto tadilah letusan gunung berapi tadi. Gunung berapi metuk ni. Okey. So, dia bagi 3 markah. Comel cikgu bagi gunung berapi. Okey, kemusnahan habitat flora. Yap. Apa flora? Flora dan fauna tu. Bagus. Flora ni tu adalah tumbuhan, bunga. yes, bunga, kalau- tumbuhan semula jadi. Ya, betul. Okey. Fauna? Haiwan. Haiwan, tumbuhan, haiwan lah haiwan. Okey. Okey. Kepupusan flora dan fauna. Tadi kemusnahan, habitat. Habitat ni tempat tinggal. Ya. Kepupusan flora dan fauna tu yang musnah. Tadi tempat tinggal dia je. Ini Dia tak semua musnah habis. lagi. Ini semua habis. So kita bagi kemusnahan habitat flora betul, kemusnahan habitat fauna betul, kepupusan flora dan fauna. Dia buat sekali, dia gabungkan. Ya. Betul. Yang ni dia asing kan? Yang ni dia gabung. Kalau dia gabung, dapat 2 markah. Kalau dia buat satu, dapat 1-1. Okey. So kita ringkaskan jawapan tadi, kemusnahan habitat flora dan fauna. Kepupusan flora dan fauna. 4 dapat. Oh, dia bukan Okey, cikgu. sekali satu. Kita je. boleh gabungkan ayat ataupun kita asingkan. So kalau murid-murid yang dia nampak jimat untuk jimatkan masa, jimatkan untuk menjawab, dia gabungkan terus. Kepupusan flora dan fauna. Kemusnahan habitat flora dan fauna. Dah dapat 4 markah dah. Dia nak berapa? Dia nak 3 3. markah. 3. Ditambah lagi 1. Berlakunya pencemaran udara atau jerbu. Ditambah 1 lagi kehilangan nyawa. Tapi salah. Kehilangan nyawa ni jawapan dia salah. Sebab apa salah? Sebabnya Krik. jarang Okey, berlaku lah cikgu. Bukan. Sebab dia tanya terhadap terhadap alam sekitar. Dia bagi kepada manusia. Manusia ke alam Itu sekitar. yang calon-calon kena perhatikan. Sebab dalam geografi, dia ada kesan, 2 kesan. Terhadap manusia dan terhadap alam sekitar. Tolong perhatikan betul-betul soalan sama ada dia mahukan geografi kesan itu terhadap alam sekitar atau kesan kepada manusia. So, kena perhatikan. Ada juga soalan dia boleh keluarkan terhadap alam sekitar dan manusia. Boleh juga. Dia gabungkan soalan. So, barulah boleh jawab yang bawah sekali tu. Yes, barulah kesemua jawapan ini betul. Alright. Okay, so ada soalan? So far so good, teacher. So far so good. Saya harap begitu juga calon-calon di rumah. Okay, kalau ada soalan, boleh kemukakan kat mana nanti kita akan beritahu. Okey, kita akan beritahu. Kemukakan di mana. Cikgu buat macam nak cakap sendiri, cikgu. Nak cakap sendiri. Struktur 4 markah. Okey, struktur 4 markah. Tadi 1 dah. 2 dah, 3 2 dah. 4 ni 3 3 dah cikgu. dah. Tadi? Dah. 4 pula. 4 pula. Sabar je lah. Okey. Jelaskan potensi kawasan dalam foto terhadap penduduk sekitar. Kita highlight dulu cepat-cepat penduduk sekitar. Ya, penduduk sekitar. Maksud tadi letusan gunung berapi tak? Ya. Cerita gunung berapi je hari ni. Cerita gunung berapi je. Tak nak cerita benda lain. Okey. Okey. Dia 4 markah. Kalau 4 markah, kita boleh jawab. Kena jawab lebih daripada 4. Jangan kurang pada 4. Sebab 1 jawapan 1 markah. Okey. Okey, 1 jawapan 1 markah. Dan pastikan kalau jawapan untuk soalan struktur menggunakan ayat yang lengkap. Ayat lengkap lah. Menjadi lokasi tumpuan pelancong. Tak payah panjang-panjang. Biasa kalau dalam ketah 2 ni, murid-murid ataupun calon-calon SPM, calon-calon SPM dia akan rasa macam takut nak jawab kan. Nak kena jawab panjang-panjang. So dalam geografi sebenarnya tidaklah panjang macam karangan bahasa Melayu. So jawab, tapi pastikan jawapan adalah dalam ayat yang
lengkap. Lengkap. Tak nak separuh-separuh. Tak ada nak jawab. Jelaskan potensi kawasan dalam foto 1 terhadap penduduk sekitar. Lokasi terjejas. Tulis jawab macam tu je. Dia jelas. Menjadi lokasi tumpuan pelancong. Menggalakkan aktiviti perlangganan. Tak naklah tulis pertanian. Potensi dia pelancong. Pelancongan. Perlombongan. Kadang-kadang murid dia, calon-calon dia mungkin nak cepat. Dia tulis satu patah perkataan je. Dia kena tulis dalam ayat yang lengkap. Tapi tak semestinya ayat itu ayat yang panjang. So, bekalan sumber tenaga alternatif, masukkan wajukan ini jawab 1, 2, 3, 4, 5. Dia nak 4 markah saja. So, kat sini semua betul. Dapat 5. Tapi maksimum 4 markah. markah adalah 4 sahaja. So, tu tak rugi sebenarnya untuk kita beri jawapan lebih. Kerana kalau sekiranya salah satu jawapan yang kita berikan itu salah, dia dah boleh cover dah. Cikgu nak tahu tak apa yang rugi sebenarnya, cikgu? Ya, apakah terasa rugi itu? Ruginya kita kena berhenti rehat dulu, cikgu. Sebab ilmu kita nak sambung tapi kena rehat pula. Tak apa. Alright, kita akan sambung selepas ini. Tapi ingat, amalkan penjarak sosial, sentiasa basuh tangan dan juga itu dia. Semua tahu apa nak buat ya. Jadi selepas ini semua dalam Road to Success SPM 2020. We'll be right back. Selamat bertemu kembali bersama dengan saya Sisi Iman dan juga Saya Akmal Nazri dalam Road to Success SPM 2020. Alright, tadi kita pun dah belajar sedikit mengenai struktur soalan bagi kertas geografi kertas 2 ini. Cikgu, kita tahu 4 markah kena jawab lebih daripada 4. Jangan kurang daripada 4. Adakah mempunyai soalan struktur 5 markah pula, cikgu? Okey, kita teruskan. Kita tengok apakah bentuk soalan. Minta tolong. itu dia. Bagus anak anda. Wah, Okey. ini esei 4 markah. Tadi struktur. Ya. Ini esei. Yes. Tapi esei pun jawapan lebih kurang macam struktur, tetapi ayat dia sedikit panjang, bukan macam karangan. Saya tentang mungkin ada budak jawab di karangan panjang-panjang, tapi saya nak bagi fokus kepada murid-murid SPM, calon-calon SPM 2020. Boleh nak jawab dalam bentuk perenggan tapi tidak terlalu panjang, kerana kalau panjang sangat takut terbabas. Baik. Panjang apa maksud terbabas? Dia Masa. ulang benda yang sama. Berulang-ulang sebab calon-calon akan cuba menghurai. Bila cuba menghurai, dia tak perasan dia dah ulang perkara yang sama. So, saya galakkan jawab dalam bentuk point tetapi menggunakan ayat yang lengkap sedikit panjang. Cikgu, macam ni kena jawab, cikgu? Yes, jawab macam ni Hanya je. point saja? Yes, hanya point walaupun dia esei. Tapi mesti ayat yang lengkap. Lengkap lah. Ayat yang lengkap. Okay, saya ada tunjuk ayat kejap lagi, ayat yang lengkap. Nampak ringkas saja, tapi itu ayat yang lengkap dan sedikit panjang. Okey. So kita tengok esei 4 markah. Dia nak langkah. Okey, gariskan langkah. Okey. Untuk meningkatkan jumlah pengeluaran ikan di Malaysia. Baik. Okey, mula-mula jawab penggunaan teknologi. Meningkatkan penggunaan teknologi penangkapan ikan. Dua benda ni sama. Tetapi ini salah. Yang ni betul sebab dia ayat yang terlalu ringkas. Ya. Penggunaan teknologi. Teknologi apa? So kita terang meningkatkan penggunaan teknologi penangkapan ikan. Tu ayat tu lengkap. Yang kedua dia jawab R&D. Terlalu ringkas. Ya. Dia kena jawablah R tu apa? Research and development. Ataupun dalam bahasa Melayu pengembangunan, penyelidikan dan pembangunan. Okey, kena jawab penyelidikan dan pembangunan berkaitan apa? Tentang perikanan di Malaysia. Okey. Penyelidikan dan pembangunan R&D dalam perikanan. Ni yang betul. Yang ni terlalu ringkas. Dia macam tergantung. R&D dia tergantung apa kan? R&D apa. So biasanya murid, calon-calon SPM, suka saya nasihatkan calon-calon SPM, jangan jawab terlalu ringkas seolah-olah jawapan itu tergantung. Dia tidak ada maksud yang jelas. Okey, so kena jawab. Tak perlu hurai panjang-panjang, jawab supaya ia tidak tergantung dan pemeriksa faham apa yang calon-calon SPM hendak kemukakan. Okey. So, dia pergi pada seterusnya mengawal kemasukan nelayan asing ke perairan negara. Ni panjanglah. Kalau dia jawab mengawal kemasukan nelayan asing. Sampai situ je. Pun dah macam
Tergantung Tergantung juga. ke mana? Ke perairan negara Malaysia lah. Baik. Okey, subsidi kerajaan kepada nelayan tempatan, meningkatkan kegiatan perikanan akuakultur dalam sangka lah. Ya. Okey. Ini jawapan tak boleh. Okay, tips dia jangan jawab terlalu panjang sebab dia akan menyebabkan murid menghurai perkara yang sama. Akhirnya tidak ada satu pun yang betul. So jawab ayat yang lengkap. Padat Ayat lah yang orang lengkap. kata. Lengkap dan maksud yang boleh difahami. Ya, itu cara nak jawab dia. Okey? Okey. Saya teruskan. Okey. Esei 6 markah. Okey, soalan kebat. Yang ni soalan nombor 8, 9, 10, 11 tadi. Yang kena pilih 3 tu yang kan? Yang pilih 3 tu. Okey. Yang 20 markah tu. Okey, 4 markah, 6 markah, 4 markah, 6 markah, 20 markah. So, dia mesti mulakan dengan ayat huraikan. Bila calon-calon jumpa perkataan huraikan, ini adalah soalan kebat. Kebat ni adalah kemahiran berfikir aras tinggi yang memerlukan murid-murid jawab dalam sedikit ayat dan huraian yang sedikit panjang. Ya. Okey. So menggunakan teknik APC. A itu apa? P itu perincian, C itu contoh. Ataupun saya selalu guna fakta, huraian, contoh. Jawapan dia mesti ada fakta, mesti ada huraian, mesti ada contoh. Kalau dia bagi fakta saja, huraian tak ada, contoh tak ada, dapat 1 markah je. Oh, cikgu. Kalau dia bagi fakta ada, huraian ada, contoh ada, dapat 3 markah. Kalau dia bagi 2 fakta, bagi 2 huraian, bagi 2 contoh, dapat 6. So dekat sini biasanya murid-murid dia, calon-calon, dia mungkin sedikit tergelincir. Juga saya nak ingatkan sekali lagi agar calon-calon berhati-hati untuk cuba menjawab soalan kebat dengan menggunakan fakta, huraian dan contoh. Okey, mungkin APC. APC ataupun FHC ni payah nak sebut. Kalau APC tu senang. A tu apa? Apa halangan dia? Ya. Okey, P tu perincian. Apa perincian kepada halangan tu? Apa contoh halangannya? Okey. Okey, saya teruskan. Cadangan jawapan untuk soalan tadi. Untuk soalan 6 markah, kena tulis mukadimah dia. Kan biasa kalau kita buat karangan, kita ada dia punya pendahuluan. Ya. Betul, cikgu. Tapi pendahuluan dalam karangan bahasa Melayu dia ada 5 baris ayat. Mungkin panjang lah. Tapi kalau untuk geografi tulis dia direct daripada soalan yang dikemukakan. Halangan-halangan yang menjejaskan perkembangan kegiatan ekonomi perikanan akuakultur. Titik. Untuk kat bawah jawablah. Okey, kat bawah jawab. Cadangan jawapan. Okey. Halangan yang pertama ialah kekurangan modal. Fakta. So akan dapat F1 kat sini. Fakta 1. Modal yang tinggi menyukarkan peternak menjalankan aktiviti perikanan. Modal yang tinggi tadi, modal yang tinggi. Menerangkan tentang kekurangan modal tadi. Contohnya, kos untuk membina sangkar yang tinggi. So ni ada huraian dia 1. Dan contoh. Ada contoh dia 1. So dapatlah 3. Ini je ayat dia, tak perlu macam karangan. Ni 3 markah lah dapat. 3 markah. Okey. So kena bagi jawapan yang lain lah. Kena tambah jawapan. So tak adalah jawab yang macam merapu-rapu. Okey, halangan yang pertama ialah kekurangan modal. Modal tinggi menyebabkan tak tahu benda. Saya kata kalau mereka faham mengenai konsep FHC ni, insya-Allah mereka semua dapat jawab kan? Yes, akan dapat jawab. Dia kena tahu. Adakah fakta dia? Adakah huraian dia? Ada tak dia bagi contoh? Contoh dia. So mungkin kadang-kadang pemeriksa tak nampak apakah contoh yang cuba disampaikan oleh calon. Okey, calon pun tak tahu apa contoh. Paling senang sekali tulis mula dengan ayat contohnya ialah. Boleh jugalah. Boleh kita tulis dalam kita punya jawapan contohnya ialah. So itu menunjukkan bahawa kita cuba menyampaikan contoh kepada jawapan atau persoalan yang dikemukakan. Okey, so kita terus cadangan jawapan yang ketiga tadi, yang pertama, kedua kan. Halangan yang kedua, tadi 3 markah kan. Halangan yang kedua ialah kekurangan buruh. Direct tak payah nak urai panjang-panjang. Halangan yang pertama, yang kedua ialah kekurangan buruh. Ini fakta. Yang kedua, tenaga kerja yang terhad menyukarkan kegiatan perikanan dijalankan. Dapat lagi huraian. Yang kedua, kebanyakan buruh lebih berminat dengan sektor lain. Contohnya pembinaan dan perladangan.
Dapat contoh yang kedua. Dapat lagi 3 markah. 3 markah. Dah berapa dah, Mas? 6. Apa nak mana-mana? Okey, ramai yang angkat tangan tu semua jawab 6. Okey, so dah dapat 6. So dia bagi tadi soalan 6 markah. Dah dapat markah penuh tak? Dapat. Dah dapat markah penuh Fakta dah. Okey. 2. Dah dapat markah Huraian 2. Contoh 2. penuh. Okey, cadangan jawapan keempat ni kita tambahan lah. Tadi dah dapat markah penuh je. Okey, dia bagi yang ketiga. Sebab apa? Saya cadangkan calon-calon jawab lebih daripada 2. 2. Maksudnya 3 fakta, 3 huraian, 3 contoh, dapat 9. Kita dah selamat dah. Kalau anda kata fakta yang pertama tadi terlari ataupun tergelincir, dia dah boleh cover dah. Dan sama juga ini fakta yang ketiga, huraian yang ketiga dan contoh yang ketiga. Dapat lagi 3, jumlah sekali 9 tapi maksimum markah hanyalah 6. okey. Cikgu apa ni, cikgu? Alah, cikgu. Alah. Sebab kan? Tak cukup lah ilmu kan. Dah sampai saya pun ketar bibir. Cikgu, buka YouTube cikgu lah. Okey, so dapatkan lebih info, tips dalam perkongsian di channel YouTube saya iaitu Mr. Fit Channel. Boleh PM dekat Telegram menggunakan username Mr. Fit 3. MRFIT. Okey, MRFIT. Iya. _3. Itu perkongsian saya. Okey, untuk calon-calon SPM 2020. Wah, cikgu macam tu 2020. Cikgu, saya ada satu soalan. Saya Okey. pasti mewakili lah calon-calon SPM yang akan mengambil subjek ini kan. Okey. Selalunya kan, apa kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh calon-calon ini cikgu, Kesalahan dalam yang paling, kertas 2? paling utama, tidak menjawab. Dia biar kosong. Biar kosong. Bila biar kosong, kita tak boleh nak bagi apa pun dekat dia. Tapi kalau ditulis sesuatu, mungkin ada sesuatu yang ditulis itu kena dengan soalan yang dikemukakan. So, kita boleh bagi markah. So, calon-calon kebanyakan yang tu dia terus tak nak jawab. Tak nak buat. Graf tak nak buat. Catatan tak nak buat. Soalan tak nak jawab. Biarkan kosong. Okay? Mungkin kekosongan tu seronok pada dia. So, elakkan. Saya yakin calon-calon SPM 2020 di rumah, di luar sana, kekal semangat, kekal bertenaga untuk menghadapi cabaran peperiksaan SPM pada bulan depan. Berapa minggu lagi lah. Berapa minggu lagi. saja Cikgu, saya pun ada soalan juga. Cikgu, macam kalau kita nak ambil paper geografi kan, nak ambil. untuk SPM ni, Okey. adakah cukup kita menjadikan buku teks geografi tu sebagai rujukan atau kita kena beli juga buku-buku Okey. yang lain? Okay, Ya. buku lain yang dihasilkan banyak. Kalau kita tengok kat pasar, dekat kedai-kedai buku banyak buku dijual kan. Okey, buku yang dipasarkan mesti berpandukan buku teks. Sebab buku teks adalah kitab utama untuk subjek. So kalau buku latihan dan sebagainya tu, dia mesti bina berpandukan buku teks. Sebab buku teks adalah keluaran daripada Kementerian Pendidikan Malaysia yang mengikut dokumen standard kurikulum dia. So mungkin ada di luar sana mungkin nak perlukan bahan bacaan tambahan. Okey, boleh beli, tetapi bijak dalam membuat pemilihan buku mana yang lebih bagus. Tapi sebenarnya buku teks pun dah cukup. Dah cukup. Tapi tak salah untuk menambahkan Tak lagi salah lah. untuk tambah. Cuma jangan terlalu beli buku yang tebal, kerana buku yang terlalu tebal boleh menyebabkan kita rasa macam sukar. Banyak nak kena baca kan, semua kan. Dia jadi pressure pula. Pressure pula. So apatah lagi dengan situasi sekarang, jangan tambah pressure kita. Tapi cikgu, saya pasti ini adalah soalan favourite lah datang daripada murid kan. Cikgu, agak-agak tahun ni apalah topik akan masuk cikgu? Okey, apa topik yang akan masuk? Okey, fokus kepada apa yang anda pelajari. Kerana apa yang cikgu-cikgu ajar anda itu akan keluar dalam peperiksaan. Okey, sebab tidak ada seorang pun tahu apa topik yang keluar, tapi topik mesti merangkumi apa yang telah dipelajari oleh murid-murid. So, terus kekal fokus. Saya yakin guru-guru membekalkan latihan nota dan sebagainya yang cukup untuk murid-murid. Cuma perlukan murid-murid lebih bersemangat untuk mengulang kajinya semula. Mengulang kajinya nak semula. tanya jugalah, topik tingkatan 4 tahun ni banyak tak masuk? Topik tingkatan 4 orang kena. Tingkatan 4 tahun ni. Ya. Tahun ni. Untuk yang untuk yang akan datang akan dah SPM 2020. Okey, SPM 2020 ni. 20 dia akan gabungkan tingkatan 4 dan 5. Cikgu ni memanglah. Tak tahu sama ada dia 50-50 ke, Betul, 60-40 ke. Tak tahu. Tak tahu. Kalau saya tahu, Ha. saya tak tahulah.
Okey cikgu, kata-kata akhir Okey, kepada kata-kata akhir calon-calon SPM di luar untuk sana. calon-calon SPM 2020, terutama bagi mata pelajaran geografi, kekalkan fokus. Kami guru-guru di seluruh negara cuba untuk memberi bahan-bahan, perkongsian dan sebagainya untuk membantu anda di rumah sana kekal di rumah dan teruskan fokus untuk menghadapi SPM 20. Baiklah Cikgu Fikri, terima kasih banyak-banyak kerana sudi Sama-sama. bersama dengan kami. Rasanya anak-anak murid ataupun rakan-rakan kita dekat rumah tu semua macam dah bersemangat nak ambil apa geografi ni. Yap. Jadi kita nak tahu selepas ini nanti kita akan ada subjek apa agaknya. Dan guru siapakah? Guru siapa. Jadi jangan lupa saksikan nanti ya. Episod yang akan datang. Tapi sebelum tu kita nak ingatkan. Yap. Ya. Jangan lupa cuci tangan, sanitize selalu kerana COVID masih lagi ada di sekeliling kita. Jadi Dan kita keluar kena tu jangan lupa kita punya best friend penutup muka. Ya, jadi Alright. kita jumpa pada episod akan datang. Saya Sisi Iman. Dan saya Akmal Nazri. Terima kasih. Assalamualaikum. 14 hari kuarantin diri. Kuarantin diri bermaksud mengasingkan diri bagi memutuskan rantaian jangkitan kepada orang lain. Siapa yang perlu lakukan kuarantin diri? Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama dengan kami, saya Akmal Nazri. Dan saya Sisi Iman. Akmal hari Ya, ni saya. tak sabarnya nak belajar, tak sabarnya. Wow, nampak memang tak sabar ya. Dan saya pasti cikgu yang nak mengajar anda semua pun memang tak sabar. Tapi kita nak beritahu kepada anda semua, beliau ini bukan calang-calang punya guru lah. Tapi sebelum tu Akmal, Ya, saya. kita nak ingatkan kepada anda semua tentang SOP. Yes. Jadi kena sentiasa memakai pelitup muka. Kalau ada keperluan untuk keluarlah rumah. Dan Tetapi juga, kalau tiada, duduk sahaja di rumah. Dan penjarakan sosial tu penting kalau nak jumpa kawan ke apa ke. Tapi nak jumpa pun mesti bersebab. Jangan saya saja nak jumpa lah Betul. Dan yang paling penting tu QR tu, scan tu. Kalau nak pergi beli barang apa-apa lah. Right. Okey, berbalik kepada cikgu kita tadi, Akmal. Katanya beliau ni mempunyai pengalaman sebanyak 18 tahun mengajar subjek geografi. 18 tahun tu dah habis sekolah menengah dah kan? Kalau Anak pun dah berlari dah. anak, ya betul. Dan katanya juga Yep. beliau merupakan penulis buku teks. Serius dan nama glamournya adalah Abang John. Ada pun Mr. Fit. Mr. Fit. Itu nama YouTube-nya lah. Ya, okey. Siapakah beliau ini? Saya pasti anda semua dah tak sabar-sabar. Jom, kita perkenalkan Cikgu Fitri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Tak sabar. Kena sabar. Okey, belajar kena sabar. Kalau tak sabar nanti kita akan tergelincir. Tergelincir. Cikgu. Cikgu, hari ni kita nak buat kertas 2 Okey, bagi kertas subjek geografi. Geografi SPM kertas 2. Kertas 2. Kita tahu Okey. kertas 1 ABC lah. Yes. ABCD. ABC Kertas senang 2 je. ni geografi takkan tulis karangan, cikgu. Oh, bukan karangan. Tapi Ayat yang panjang. Okay, biasa. Sebab biasa kita fobia dengan perkataan karangan. Atau Karangan, esei. Ya. So, semua kita tukar karangan ataupun esei tu kepada jawapan alam ayat yang sedikit panjang. Pentingnya sedikit Sedikit panjang. Okey. So, Okey. nampak lebih mesra kat situ untuk kita ajak calon-calon murid-murid SPM 2020 untuk sama-sama mendapatkan tips, cara, teknik untuk mereka cemerlang dalam SPM 2020. 20 dan sekaligus mendapat keputusan yang cemerlang. Cikgu, Yes. tanpa buang masa lagi, jom. Tanpa membuang masa, saya Yep. kenalkan diri. Terima kasih pada Akmal. Terima kasih Sama-sama. pada Sisi. Takut terlajak C ni. Okey, so kita berkenalan dengan saya. Nama saya Muhammad Khairun Fitri bin Ahmad. Ini yang tertulis dalam surat beranak. Okey. So yang tak tertulis dalam surat beranak, okey, ada murid-murid rakan guru pendidik geografi yang memanggil saya Mr. Fit. Okey, bukan Mr. Fat lah. Sebab dulu saya fit, sekarang dah fat. Tak ada masalah. Okey, itu sedikit bagi atas saya kat sini. Saya adalah guru cemerlang geografi
Okey, tak ada beza pun dengan guru-guru yang lain, semua guru cemerlang. Saya ada sedikitlah pengalaman. Okey, diberi peluang dan ruang. Okey, menulis buku teks geografi KSSM, Kurikulum Standard Sekolah Menengah, tingkatan 1 dan 5. So ada 2 buah buku teks geografi yang saya tulis. Jadi kalau murid-murid tingkatan 1 akan menggunakan buku yang saya tulislah, dan murid-murid tingkatan 5 tahun 2021. Oh, nanti. Yes, baru digunakan untuk tahun 2021. Baik. Itu adalah hasil tulisan saya lah bersama dengan rakan-rakan pendidik yang lain. Okey, saya bertugas di SMK Sulaiman, Bentong, Pahang. Okey, kalau susah nak ingat, sebut je kawasan adanya banyak musang king. Okey. Cikgu, Okey, kamu tak bawa busang king hari ni? Ada bawa, nanti kita akan makan sama-sama insya-Allah. Kalau ada rezeki kita bawa. Kalau tak ada dalam bentuk real, sekarang kita boleh buat online. Okey. Durian Jamuan je musang pula king secara durian online lah. virtual ke? Okey, betul. So saya adalah mentor dalam Akademi YouTuber Guru Malaysia. Maksudnya guru-guru ni bergabung untuk menghasilkan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran dan dia-upload ke YouTube. So murid-murid boleh ulang-ulang. Dan ni channel saya punya YouTube lah. Mr. Fit Channel, dan Facebook saya Khairun Fitri Ahmad. Okey, itu adalah sedikit tentang biodata saya lah. Dalam geografi saya selalu ni lah, teks sikit. Boleh? Okey. Ini dia. Wah. Saya selalu sampaikan perkara ni dalam apa sajalah ruang yang saya sampaikan, diberi peluang untuk saya sampaikan kat YouTube ke dan sebagainya. Saya akan bawa perkataan daripada bekas Presiden Amerika Syarikat ni. Okey. Presiden Barack Obama. Okey. Dia pernah mengeluarkan kata-kata ini dalam satu ucapan beliau. Okey, so saya nak minta Akmal lah. Okey. Akmal cuba baca, okey, bacakan dia punya petikan ucapan daripada bekas Presiden Amerika ini, iaitu Presiden Barack Obama. Ladies and gentlemen, the study of Itu dia. the study of geography is about more than just memorizing places on a map. Okey, tafsiran dia? Tafsirannya adalah Sisi. Geografi bukan sahaja sekadar menghafal tempat pada peta. Pada peta. Okey. It's about understanding the complexity of our world. Okey. Yang mana kita kena Memahami dunia kita yang kompleks. Kompleks ini. Dunia kita yang kompleks. Dunia Yep. kita. Okey. Dan kita juga kena appreciating the diversity of cultures Okey, that exist. menghargai Budaya. yang wujud Yep. di Across continents. cross continent adalah antara benua. Antara benua yang yang lain paling lah. senang kita nak faham yang wujud dalam dunia kita ni. Dalam Pelbagai dunia. budaya. Okey. Betul. And In the end, okey. it's about using all that knowledge to help bridge divides Okay. and bring people People together. Dia adalah kita gunakan ilmu geografi yang kita belajar ada untuk merapatkan perpecahan. Okey, dan menyatu padukan manusia. Betul, cikgu. Okey, so geografi ni sebenarnya bukanlah kita belajar ilmu geografi untuk peperiksaan saja. Okey, bukan kita nak cemerlang saja. Yang paling utama adalah kita gunakan ilmu yang kita dapat, yang kita tahu untuk kehidupan kita pada masa sekarang Yep. dan pada masa akan datang. Yeah. Betul. Itu adalah petikan daripada Presiden Barack Obama. So, calon-calon di rumah, murid-murid di rumah, okey. So, kita belajar geografi, kena tetapkan dalam hati kita bahawa kita belajar geografi bukan sekadar untuk cemerlang di peperiksaan, tapi pada masa yang sama, kita adalah untuk mendapatkan ilmu dan kita gunakan ilmu tu. Kita tengok format tu. Dia ada bahagian A. Okey, dia ada bahagian B. Bahagian A dia ada soalan 1 sampai soalan 7. 40 markah. Jawab semua soalan. Wajib. Wajib. Okey? Wajib. So 1 hingga 7 soalan ni wajib jawab. Jangan tinggalkan tempat kosong. Yep. Sebab bahagian A adalah soalan struktur. Dia tidak ada jawapan yang diberikan dalam soalan. Berbeza dengan objektif, dia bagi soalan, dia bagi jawapan. Yep. Okey, yang ni dia bagi soalan je. Okey, pandai-pandailah awak jawab. Okey, tapi ada cara dia. Walaupun tidak ada jawapan yang disediakan, tapi kita boleh tahu apakah jawapan yang paling sesuai untuk kita dapat markah. Okey, jangan tension. Okey, walaupun tak ada kan. Dapat macam berkerut sikit lagi tu kan. So Adalah, jangan. cikgu. Kita okey. Okey ya. Okey, saya teruskan boleh? Boleh, cikgu. Okey, bahagian B dia ada 4 soalan. Soalan 8 sampai soalan 11. 11. Okey. Merangkumi 60
Markah. Tapi 60 markah ni hanya jawab 3 daripada 4. Oh, okey. Okey, dia ada soalan 8, 9, 10, 11. Setiap soalan ni markah dia adalah 20. Oh. 20. 20. Berapa jumlah ni? 80. Okey, 80. Tu sebab jawab 3 je. dia suruh jawab 3 sahaja untuk dapatkan 60 markah. So kat sini 40, dekat sini 60. So kalau nak skor, bahagian B ini adalah perlu diberi perhatian supaya tidak kehilangan 60 markah. Tapi kalau ada masa lebih, calon-calon ini boleh menjawab semualah. So kalau masa yang diperuntukkan adalah 2 jam. 2 jam 2 jam masa yang diperuntukkan. Tapi biasanya murid-murid akan gunakan, calon-calon akan gunakan masa mungkin dalam 1 jam, 30 minit dah selesai jawab. Sebaki 30 minit tu untuk kita semak balik. Mungkin ada kesilapan teknikal dan sebagainya. Tata bahasa. Tapi dalam geografi tidak perlu sangat tata bahasa lah. Oh, okey. Tak perlu sangat tata bahasa. Kita tak galakkanlah budak jawab macam tak ada bahasa langsung. Kan orang kata payah faham bahasa. So maksudnya kita bagi tidak terikat dengan tata bahasa yang macam bahasa Melayu lah. Baik. So faham? Faham, cikgu? Faham tak? Faham. Bijak. Ya. Okey, so kita pergi Seterusnya. Okey, fokus kemahiran geografi. So tadi kita tengok dah soalan 1 sampai soalan 7. Kan? 40 markah. So soalan 1 sampai soalan 5 melibatkan kemahiran geografi. Okey, soalan 1 sampai soalan 5 kemahiran geografi merujuk kepada kedudukan, arah, skala dan jarak. Okey. Kedudukan. Tengah duduk kan? Akmal dengan Sisi tengah duduk. Saya tengah berdiri. Maksudnya saya kedirian. Sisi dengan Iman kedudukan. Sisi dengan Iman orang yang sama. Sisi dengan Iman adalah orang yang sama. Mungkin Iman lain. Banyak kepala nama dalam kepala dia kan. Iman tu. Sisi dan Iman. Sebab dekat rumah ada 4 orang Iman. Okey, so Ingat anak. Okey, ingat anak. Kedudukan menunjukkan lokasi satu tempat. Lokasi satu bangunan contohnya, kedudukan. Arah adalah kat mana dia duduk? Utara ke, selatan ke, timur ke, barat ke. Skala yang dinyatakan dalam peta. Berapa cm pada peta sama dengan berapa kilometer di atas permukaan bumi sebenar. Okey, dan jarak lah. Jarak ni berapa km, jarak mutlak ataupun jarak relatif, tapi lebih kepada jarak mutlak, mengukur jarak di atas peta. Okey. So yang kedua adalah peta topografi. Cikgu, tapi okey, kan kita sambung peta topografi kan. bukan sebab kan tadi cikgu minta kerusi kan, kesian cikgu berdiri kan. Jadi saya dan Sisi nak pergi beli kerusi dulu untuk cikgu. Alright, kepada anda semua ingat tahu nak pergi mana-mana, make sure ada penjarakan sosial, basuh tangan dengan kerap dan sebagainya. Alright, kita pergi rehat dulu sebentar selepas ini dalam Road to Success SPM 2020. Pilih kuarantin di sini atau kuarantin di sini. Pilihan di tangan anda. Yap, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM bersama kami. Cikgu, minta maaf cikgu, tak jumpa kursi cikgu. Itulah, rasa macam kecewa sikit lah. Tak apa cikgu, saya pasti kekecewaan itu akan ditebus dengan info yang cikgu nak bagi ni. Kita apa pun berlaku, kita kena semangat. Semangat dalam apa jua situasi kita sekarang. Kita semangat, teruskan fokus supaya kita dapat capai apa yang kita impikan dalam kehidupan kita. Right. Okey. Boleh saya teruskan? Boleh cikgu. Boleh. Saya sifat calon cikgu ni dia suka minta izin. Okey, so kita kena minta izin lah. Okey, boleh saya teruskan? Dipersilakan. Okey. So, sebab sekarang ni kena main emosi dengan murid-murid calon-calon rumah supaya mereka kekal bersemangat. Okey, kekal bersemangat. Saya teruskan dengan topik seterusnya. Okey, iaitu peta topografi. Peta topografi ni
saya sebenarnya saya tak nak paparkanlah peta dekat sini apa benda semua kan, sebab saya yakin murid-murid yang ada di rumah sana sudah melihat peta geografi. So kalau mungkin ada nak tip-tip berkaitan dengan peta geografi, boleh pergi ke channel YouTube saya Mr. Fit Channel, boleh dapatkan tip-tip yang lebih jelas, lebih panjang, lebih padat, padu dan sebagainya di channel tersebut. So peta topografi adalah salah satu perkara yang perlu murid-murid calon-calon SPM 2020 ingat, fokus dan pasang niat untuk tahu perkara tersebut. Okey. Okey. So saya masukkan juga di sini iaitu graf Dan carta. graf dan cartapai, tetapi ia tidak keluar dalam bahagian A tadi. Yang soalan 1 hingga 7 tadi. Ya. Okey, dia keluar pada bahagian esei. 8 hingga 8 hingga 11 dan ini adalah salah satu topik yang murid-murid boleh dapatkan jumlah markah yang semaksimum lah pada soalan ni, kerana soalan ini mengandungi markah yang banyak lah. Ya. Boleh pergi 8 hingga 10 markah. Ya. Okey, tapi saya tak cakap soalan graf ke tahun ni keluar, soalan carta ke tahun ni keluar, tidak. Okey, tidak ada niat begitu. Cuma ini kemahiran yang perlu murid-murid ketahui. Pernah lukis graf tak, Kamal? Pernah, cikgu? Pernah. Graf apa? Graf peta. Graf Bukan. kata, okey, bagus. Betul kan? Bagus. Tak betul, bagus kerana mencuba, tapi jawapan tersebut tidaklah tepat. Okey. Graf dia ada graf bar. Graf bar. Graf Itu bar, dia. ada graf apa? Ya, Sisi? graf, garisan. Yes, bagus. Okey, ternyata lebih sedikit dia punya memori lebih mengingati. Kita bagi, Okey. kita bagi. Dan carta ini adalah Cartapai. cartapai. Tak ada bagus pun, cikgu. Saya ada info, tahukah anda? Saya info. Okey. Info, tahukah anda? Ha? Okey. Saya ada info, saya bagi satu info. Baik. Okey, nanti Sisi dengan Akmal akan bagi satu info geografi. Mungkin Boleh. ada info. Dalam kepala mungkin ada, ingat? Ada. Okey, so saya bagi info satu. Cartapai, orang yang mula-mula mencipta cartapai dan dipatenkan sebagai nama cartapai adalah Abraham Pai. Okey. Okey, nama dia Abraham Pai. Pai. Saya Tapi- kenal cikgu tu, Kenal, jiran eh? saya. Jiran, okey. So Abraham Pai ni pun saya baru tadi pun saya tahu. Saya rasa itulah orang yang mencipta okey, cartapai. Okey. cartapai. Tapi tak tahulah betul ke atau tidak. Okey. So itu adalah graf dan carta yang perlu murid-murid kuasai. So tadi fakta tentang geografi kan. Abraham Pai. So kita tengok fakta geografi daripada Akmal dan Sisi pula. sekarang ke? Sebentar lagi Itu kita akan bagi. nantilah, cikgu. Nantilah. Nanti Okey, kita bagi. Kita bagi ya. Okey. Ah. So tadi saya dah bagi info tentang orang yang bertanggungjawab menghasilkan carta pai. Dengar boleh? Percaya jangan. Okey, kita sambung lagi dengan Cikgu, sepanjang yang cikgu kongsi ni betul kan? betul. lain. Okey, insya-Allah betul. Bukan apa takut dia orang. Cikgu habis sebelum kita orang dengar ni apa? So itu selingan. So tidak ada keluar dalam SPM tanya siapa nama pencipta Pai. cartapai. Pai pula carta. Pencipta cartapai. Cuma tadi nak menunjukkan bahawa cartapai adalah perkara yang perlu diberi tumpuan oleh Tumpuan. calon-calon SPM. SPM ini. 20. Markah. 20. 20. What's wrong with me? I don't know lah. Mungkin faktor-faktor lain lah. Kita tak boleh nak Ya, ya. Okey, lah. cikgu terus tak boleh nak kaji faktor tersebut. Okey, tadi fokus geografi. Fizikal. Fizikal. Yang tadi. Tadi tadi. kemahiran geografi. Kemahiran geografi. Sekarang adalah Fokus geografi fizikal. geografi fizikal. Okey. Dia ada fizikal, ada kemahiran geografi. So dalam geografi fizikal ni apa perlu murid-murid ataupun calon-calon SPM 2020 ambil perhatian. Saya nak ulang, bukan soalan target ke sport ke tidak. Ini adalah topik yang perlu murid-murid kuasai dan ambil tahu. Kalau tak tahu tak boleh nak jawab. Okey. So ada topik dia fokus geografi fizikal, Yep. bentuk muka bumi. Yes. Okey. Bentuk muka bumi agak-agak tahu dah apa bentuk muka bumi. Okey, murid-murid di rumah. Okey, mungkin ada yang boleh jawab. Bentuk muka bumi ada tanah tinggi. Okey, lagi. Okey, ada nampak ada orang kat tangan. Okey. Okey. Pinggir laut. Okey. Adanya saliran dan adanya tanah pamah. Tanah pamah. Biasa orang kampung panggil tanah lapang. Tanah lapang. So adalah tanah pamah. Okey, so itu adalah bentuk muka bumi. Okey. Mungkin soalan dia, apakah kepentingan bentuk muka bumi tanah tinggi di Malaysia? Pernah pergi tanah tinggi tak?
Pernah, cikgu. Contohnya, Cameron Highland. Canberra Highland tak sedap. Tak sedap? Tak best. Apa yang tak? Tak best. Canberra Highland tak best. Apa yang best, cikgu? Sebab dah tak sejuk dah sekarang. Oh. Okay, apakah sebab Canberra Highland tak sejuk dah sekarang? Perubahan ialah cuaca kerana... Okey, sebab apa? Sebab Mungkin- banyaknya kegiatan manusia dekat situ. Menyebabkan Canberra Highland tidak sesejuk 10 tahun lepas. Contoh, okey, itu kita akan kait nanti dengan geografi manusia. Okey, laut dan lautan kita akan tengok laut dekat Malaysia adanya nama-nama laut, okey. Okey, adanya lautan. Okey, Yep. lautan yang paling besar yang hampir dengan kita adalah Laut Cina Selatan. Okey. So adanya sistem suria, kita akan memahami kejadian siang dan malam. Betul. Okey, kenapa dekat kutub utara boleh berlakunya malam 24 jam? Kenapa di kutub selatan boleh berlakunya siang 24 jam? Okey, semua itu adalah dalam sistem suria. So kita kena fahamlah. Okey, kenapa berlakunya perubahan-perubahan cuaca? Okey, mengapa berlakunya perubahan-perubahan kejadian siang dan malam dan sebagainya lah. Ya. Cuaca dan iklim serta pengaruhnya, bagaimana hujan boleh menyebabkan kejadian banjir, tanah runtuh. Okey, tumbuhan semula jadi, pemeliharaan dan pemuliharaan. Fokus supaya kita tahu setiap perkara ini kita perlu ambil tahu apakah kesan yang berlaku sekiranya kita melaksanakan penerokaan perkara-perkara ini, apakah benefit ataupun kebaikan yang kita perolehi, apakah keburukan yang bakal kita perolehi. Okey, saya teruskan. Boleh tak? Betul ya nak jangka-jangka ni. Manja-manja pula. Okey, so fokus geografi manusia. Tadi cikgu ada cakap. Tadi ada sebut Ya. tentang manusia. Tadi fizikal. Okey, sekarang murid-murid saya akan bawakan murid-murid fokus yang ketiga iaitu fokus berkaitan dengan geografi manusia. Tadi fizikal. Fizikal ni yang wujud secara semula jadi. Yap. Bukan kita buat. Okey, saya pernah tanya murid-murid lah. Okey. Okey, tumbuhan, contoh pokok getah. Okey, siapa yang buat? Tuhan. Kalau ikut Ya, pegangan memang. agama lah. Mungkin Tuhan jadikanlah. Memang Tuhan Tapi je. kalau dari istilah geografi, pokok getah adalah buatan manusia. Buatan manusia. Sebab manusia yang tanam. Betul. Ya. Tidak ada pokok getah itu dia boleh tiba-tiba ada 10 ekar kat belakang rumah. Dia mesti ada ditanam. Kalau tumbuhan semula jadi, dia wujud secara semula jadi. Tu beza Betul, Cik. fizikal dengan manusia. So manusia kita fokus dia kertas dua ni dia lebih teknikal sikit. Ya. Dia kena tak sama macam kertas satu dia dah bagi soalan, okey. Dia dah bagi Keyword. jawapan, dia ada keyword. So nanti keyword kita akan adakan juga keyword selepas ini ya. Kita bagi fokus yang ni dulu. Okey. Penduduk dan perubahannya. Kan ada setengah penduduk tu negara dia, sebuah negara tu penduduk dia ramai. Ada setengah negara penduduk dia sikit je. Tak ramai. Okey, macam Croatia. Negara dia 4 hingga 5 juta je penduduk dia. Iceland. Iceland. Okey, negara dia sedikit je. Okey, kenapa negara dia penduduk dia sedikit? Okey. Kalau mungkin faktor keluasan negara dia. Faktor bentuk muka bumi dia yang mungkin ada bergunung ganang. Okey, macam kalau di Malaysia penduduk dekat Sabah Sarawak, pedalaman Sabah dan Sarawak, kawasan pegunungan, mungkin taburan penduduk dia sedikit. Kalau dekat Kuala Lumpur penduduk dia ramai. Okey, itu penduduk. Okey, mungkin akan tanya keluar mengapakah kawasan Lembah Kelang mempunyai tumpuan penduduk yang ramai. Itu berkaitan dengan penduduk. Kita kaitkan dengan faktor peluang pekerjaan, kita kaitkan dengan faktor bentuk muka bumi yang landai ataupun tanah pamah. Okey, patah-patah dan bandar. Kenapa bandar-bandar wujud? Itu kena tahulah. Okey, pengangkutan dan perhubungan. Okey, boleh bagi tumpuan fokus. Okey, pengangkutan dan perhubungan, kepentingan, kesan dan langkah dia. Apakah kepentingan perhubungan? Apakah kepentingan pengangkutan? Saya gariskan perhubungan sebab sekarang pentingnya jaringan komunikasi internet. Baru zaman sekarang kita baru tahulah pentingnya ada, murid-murid, pentingnya ada komunikasi yang baik bagi sesemua negara untuk lebih maju ke hadapan. Apatah lagi dalam suasana sekarang, perlunya kita belajar online di rumah dan sebagainya, kita perlu ada sistem perhubungan yang mantap. Okey, komunikasi perhubungan bukan sahaja berkaitan dengan itu, pengangkut kalau macam kereta, motor,
Teksi, bas, itu pengangkutan. Betul. Perhubungan ni adalah telekomunikasi, contoh email, internet dan sebagainya lah. Okey. So sumber, pengurusan sumber. Pernah bawa motor tak, Mai? Pernah, cikgu? Pernah kan? Pernah. Okey. Kalau bawa motor kita bubuh petrol, betul? Betul. Dalam motor kan? Ha. Okey, petrol tu daripada apa? Petrol daripada apa? Sumber apa? Sumber itulah kan Sisi? Sumber minyak. Sumber minyak. Sumber minyak. Bagus. Itu jawapan yang betul tapi kurang tepat. Okey, adik-adik di rumah saya dengar Petroleum. tadi ada orang jawab sumber petroleum. Petroleum. Saya tahu. Ya. Aku saja nak uji. Okey, saja nak uji. Cikgu. Okey, sumber adalah Petroleum. petrol daripada sumber petroleum. Betul, cikgu, Okey, betul. macam Sisi selalu masak dekat rumah kan? Selalu apa, cikgu? Selalu masak kat Ah, rumah. ya ke? Okey. Betul lah. Ataupun adik-adik di rumah, calon-calon SPM di rumah yang masak. Okey, gas yang kita gunakan adalah daripada sumber gas asli. Gas Betul. asli. Gas asli. Okey, itu adalah kepentingan. Okey, apakah kesan penerokaan sumber tadi? Kalau banyak sangat teroka, kalau contohlah kita bubuh banyak kenderaan di atas jalan menggunakan minyak petrol, akan membebaskan asap. Ya. So kalau kita tengok kalau kat bandar, kesan dia adalah Pencemaran. suhu lebih panas berbanding dengan kawasan luar bandar. Luar bandar. Macam kalau contoh kita pergi kat kawasan balik kampung ke, kalau malam kena tidur pakai selimut. Kalau kat bandar kena buka aircon baru boleh sejuk. Itulah faktor-faktor dia. So kena tahulah apakah kepentingan dia, apa kesan dia, apakah langkah dia untuk sumber dan pengurusan sumber ni. Okey, dan yang terakhir kegiatan ekonomi. Ya. Okey, mungkin sekarang sedikit kegiatan ekonomi kita terjejas tapi tidak apa. Sebab kegiatan ekonomi adalah penting pada sesebuah negara. Contoh kegiatan ekonomi, perikanan. Ya. Lagi? Pelancongan. Pelancongan, yes. Okey, mungkin Sisi pergi melancong kan. So kalau negara kita ni pelancong daripada luar negara, terutama daripada negara-negara mata wang dia besar. Bila dia masuk kat negara kita, dia akan mendatangkan pendapatan kepada negara kita. Betul, So cikgu. negara kita Akan jadi dapat membangun dan menjadi dari sebuah segi negara ekonomi. dari segi ekonomi, perkhidmatan, negara sosial, yang makmur, orang aman, kata. sentosa. Ya, Okey. cikgu. Tadi cikgu nak tahu tadi kan, info kan. Aku okey. nak bagilah info tu. Info tadi. Tahu juga. Cikgu tahu tak kenapa Bandaraya Miri ini diwujudkan? Kenapa? Kalau nak tahu kita berhenti rehat dulu. Semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Jangan ke mana. Cikgu takkan tak tahu. Alright. Masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama saya Akmal Azri dan juga Sisi Iman. Kita masih lagi bersama dengan Cikgu Fitri. Tapi jawablah tadi. Nak tahu juga. Nak tahu juga. Tapi saya bukan tak tahu. Saya nak tahu. Sebabnya cikgu, bagaimana Bandaraya Miri ini diwujudkan? Sebab apa Sisi? Sebab dimulakan dengan aktiviti perlombongan Petroleum. petroleum dan juga gas. Gas asli. Gas asli. Bakunya gas Okey, asli. saya tambahlah sikit info kan sebab dah bagi info tadi. cikgu. Saya biasalah cikgu geografi ni dia kena polis-polis sikit. boleh cikgu. So Bandaraya Miri mendapat taraf bandaraya. Mendapat taraf bandaraya setaraf dengan Bandaraya Kuala Lumpur. Ya. Kerana penduduk di situ berlakunya kepadatan penduduk yang tinggi dan perkembangan ekonomi berkaitan dengan perlombongan petroleum dan gas Asli. Ya, gas asli. Gas asli lah. Okey, cikgu, kita Okey. dah tahu dah. Okey. Fokus geografi manusia. Fokus geografi manusia. Okey, dan kita pergi kepada bentuk soalan dan teknik menjawab. Ini saya tunggu, cikgu. Ini saya tunggu ni. Teknik dia nak menjawab macam mana. Tadi kita dah faham dah apa fokus kita. Yep. Okey, apakah bentuk soalan, apakah format soalan dia. Kita dah faham dah apa fokus dia. Barulah kita pergi kepada bentuk soalan dan teknik menjawab dengan betul dan tepat. Yes. Okey, jangan jawab betul saja tapi tak tepat. Okey, mesti jawab betul dan tepat. Tepat. So kita kena pergi kepada teknik. Tolonglah. Boleh, cikgu. Itu dia. Okey, so kita tengok. Saya tak ada tips tapi dalam slide ni saya akan selitkan tips.
Okey. Kita pergi kepada struktur satu markah. Baik. Soalan struktur satu markah, dia ada bagi satu markah. Contoh soalan ke sini, apakah pola saliran yang terdapat dalam segi 4 grid? Segi 4 grid ini merujuk kepada peta topografi. Dia akan bagi contoh kat sini dan kita rujuk kepada peta topografi yang dibekalkan dalam soalan peperiksaan. Dia bagi satu markah. Soalan ni satu markah je jawapan dia. Untuk soalan struktur satu markah. So jawapan dia adalah pola saliran reranting ataupun murid boleh tulis reranting saja tanpa tulis pola saliran kat depan tu. Sebab dia tanya apakah pola saliran. So jawab reranting ataupun jawab pola saliran reranting. Dapat satu markah. Cikgu, tapi kat bawah tu... Tapi kat bawah ni dijawab reranting, sepunca, bersirat. Salah. Sebab jawapan satu markah, murid tak boleh jawab lebih daripada satu. Okey. Okey, contohlah saya bagi contoh satu. Okey. Okey, soalan dia, ini apa? Budak-budak calon pun keliru. Ni apa ni? Dia jawab mata orang. Dia jawab kereta. Okey. Tudung saji. Dia jawab 3 kan? Jawapan ni soalan ni satu markah. Tak boleh dia jawab 3. Dia kena confirm. Tudung saji ke? Tudung saji dia jawab. Kereta. Kalau kereta lah dia jawab. Walaupun antara salah satu jawapan tu Walaupun betul. salah satu ni betul, dia tidak diterima langsung. Itu soalan satu markah. Ini yang calon-calon kena tekan lah. So kalau jumpa soalan satu markah, janganlah terlebih idea untuk memberi jawapan yang banyak-banyak. Hanya satu jawapan saja. Walaupun dalam tiga-tiga ni, ranting ni adalah betul. Bersirat ini salah. Sepunca ini adalah salah. So automatik ketiga-tiga tidak diterima. So ingat murid-murid, kalau jawapan satu markah, jangan jawab lebih. Mungkin murid-murid kata, saya pandai, saya nak jawab lebih. So simpan pandai itu ke soalan yang seterusnya. Dan soalan seterusnya adalah... Dan soalan seterusnya adalah... Tak apa, saya tekankan cikgu. Tak apa. Okey, baguslah. Okey. Nanti kita bagi markah ekstra. Okey. Okey. Okey, so struktur 2 markah. Ya. Tadi 1 markah. Yang ni 2 markah. Soalan dia, apakah faktor yang mempengaruhi pembentukan cerun dalam foto satu? Foto tu saya tak letak sini sebab nanti dia mengganggu. Okey, foto tersebut adalah foto letusan gunung berapi. Dia jawab, dia bagi struktur 2 markah. Dia bagi peruntukan markah 2 markah. So kalau soalan 2 markah dan ke atas, 2 markah, 3 markah, 4 markah, 5 markah, bukan 1 tapi lebih daripada 2, kita boleh jawab. Berapa banyak nak jawab pun tak apa. Okey. Nak jawab lebih pun tak apa. Contohlah, dia bagi 2 markah, dia nak 2 jawapan je. Tapi kat sini kita bagi 4. Okey, jenis lava. Sebab gunung berapi kan, dia keluarkan lahar yang berwarna merah tu. Ya. Jadi ada 2 jenis lahar tu. Okey, untuk murid-murid di rumah, ada 2 jenis lahar tu. Lava itu iaitu lava base dengan lava asid. Kalau kita tengok cerita orang putih kan, lava letusan gunung berapi kan, dia merayap lah. Sepanjang-panjang lah dia bergerak. Itu adalah lava asid. Dia lambat untuk menyejuk dan dia pergi jauh. Kalau lava base biasanya berlaku di Indonesia, itu adalah lava base, dia meletup dan dia cepat keras. Okey. Yang meletup dia mengalir dan dia cepat keras. Dia tidak membahayakan dalam jarak ratusan kilometer lah. Kalau lava asid biasanya berlaku di benua-benua Amerika lah. Okay. Yang penting bukan lava cheesecake. Okey, lava cheesecake. Okey, itu bukan penting. Okey. Mungkin perkataan lava itu diambil daripada letusan gunung berapi kan. Lava cheesecake tu dia lava tu dia macam meletup. Cikgu, SPM ada ni tak subjek kelas masakan ke? Ada seni rumah tangga dia panggil. Okey, seni ERT. rumah ERT. Okey. Kekuatan letusan gunung berapi kuat ke tak kuat? Kuat lah cikgu. Ada yang kuat, ada slow. Mungkin letusan kali pertama dia perlahan. Mungkin letusan kali kedua kuat. Letusan kali ketiga dah habis dia muntahkan semua. Macam kita picit jerawat. Picit sikit je keluar. Cuba picit lama-lama. Silap jiran sebelah boleh kena. Okey. So itu adalah kuantiti lava, kelikatan atau kepekatan lava. Dia teknikal sikit lah. Ini geografi fizikal. Betul saya ingatkan tadi. Bila sebut je geografi kertas 2, mungkin murid-murid agak sedikit
Takut. Takut. Takut saya. Okey Bukan takut sebab apa? Sebab dia tak tahu teknik dan tak tahu apa yang sepatutnya dia study. Tetapi di dalam kelas waktu mereka mengambil kertas geografi ini, cikgu ada memberitahu jugalah kan? Yes, mengenai ini. saya yakin semua cikgu di Malaysia ni yang mengajar mata pelajaran geografi SPM, semua perkara-perkara ini didedahkan, cuma mungkin sedikit teknik berbeza-beza lah. Tapi asas yang sama. Okey, asas yang sama. So, kita tengok tadi, okey, calon-calon di rumah, kita tengok tadi, keempat-empat jawapan ni adalah betul. Tapi dia nak 2 je. Kita bagi 4. Markah maksimum dia hanya adalah 2 markah. Tapi boleh bagi 4. Boleh bagi lebih daripada 2. Tapi yang dikira adalah 2 sahaja. Boleh tak kita nak jawab 1 saja? tak boleh, cikgu. Boleh. Tapi kita hanya boleh dapat markah 1 sajalah. Sekiranya betul. Kalau salah, tak ada habis lah. Kosong. Okey? Kosong. Okey. So kalau biasanya kata saya pesan kat calon-calon SPM cuba jawab lebih sebab kita takut salah satu daripada 4 yang kita berikan itu salah. Bila salah kita akan kehilangan markah. Okey. Poin dekat sini jawab lebih daripada 2 jawapan. So supaya selamat. Okey, selamat dan tidak kehilangan markah. Kalau soalan yang lebih daripada 2 markah ni, walaupun salah satu salah ataupun ketiga-tiga ni salah. Katalah ni salah, ni salah, ni salah. Yang ni yang betul, tetap diterima sebagai tu satu betul. Kalau 2 betul, tetap diterima sebagai 2. 3 betul, 1 salah, tetap 3 diterima. Kecuali kalau 4-4 salah, barulah tak ada. Okey, so itu adalah untuk struktur 2 markah. Okey, boleh follow? Boleh, cikgu. Okey, boleh follow saya. Cepat kan? Okey. Struktur 3 markah. Tadi 1 dah. 2 dah. Yang ni 3 markah pula. Okey, dia akan bagi. Terangkan kesan fenomena dalam foto 1 terhadap alam sekitar. Foto tadilah letusan gunung berapi tadi. Gunung berapi Metuk ni. Okey. So, dia bagi 3 markah. Comel cikgu gunung berapi. Okey, kemusnahan habitat flora. Yap. Apa flora? Flora dan fauna tu. Bagus. Flora ni adalah tumbuhan, bunga. Yes, bunga, tumbuhan semula jadi. Okey. Fauna? Haiwan. Tumbuhan, haiwan lah, haiwan. Okey. Okey. Kepupusan flora dan fauna. Tadi kemusnahan habitat. Habitat ni tempat tinggal. Ya. Kepupusan flora. Flora dan fauna tu yang musnah. Tadi tempat tinggal dia je. Ini dia tak semua musnah habis. lagi. Ini semua habis. So kita bagi kemusnahan habitat flora betul, kemusnahan habitat fauna betul, kepupusan flora dan fauna. Dia buat sekali, dia gabungkan. Ya. Betul. Yang ni dia asing kan? Yang ni dia gabung. Kalau dia gabung, dapat 2 markah. Kalau dia buat 1, dapat 1-1. Okey. So kita ringkaskan jawapan tadi, kemusnahan habitat flora dan fauna. Kepupusan flora dan fauna. 4 dapat. Dia bukan sekali satu. Kita boleh gabungkan ayat ataupun kita asingkan. So kalau murid-murid yang dia nampak untuk jimatkan masa, jimatkan untuk menjawab, dia gabungkan terus. Kepupusan flora dan fauna. Kemusnahan habitat flora dan fauna. Dah dapat 4 markah dah. Dia nak berapa? Dia nak 3. 3. Ditambah lagi 1. Berlakunya pencemaran udara atau jerbu. Ditambah 1 lagi kehilangan nyawa. Tapi salah. Kehilangan nyawa ni jawapan dia salah. Sebab apa salah? Sebabnya krik. Jarang berlaku lah cikgu. Bukan. Sebab dia tanya terhadap alam sekitar. Dia bagi kepada manusia. So, itu yang calon-calon kena perhatikan. Sebab dalam geografi, dia ada kesan, 2 kesan. Terhadap manusia dan terhadap alam sekitar. Tolong perhatikan betul-betul soalan sama ada dia mahukan geografi kesan itu terhadap alam sekitar atau kesan kepada manusia. So, kena perhatikan. Ada juga soalan dia boleh keluarkan terhadap alam sekitar dan manusia. Boleh juga. Dia gabungkan soalan. So, barulah boleh jawab yang bawah sekali tu. Yes, barulah kesemua jawapan ini betul. Alright. Okay, so ada soalan? So far so good, teacher. So far so good. Saya harap begitu juga calon-calon di rumah. Okay, kalau ada soalan, boleh kemukakan kat mana
nanti kita akan beritahu. Okey, kita akan beritahu. Kemukakan di mana. Cikgu buat macam nak cakap sendiri, cikgu. Nak cakap sendiri. Struktur 4 markah. Okey, struktur 4 markah. Tadi 1 dah. 2 dah, 3 2 dah. dah. 4 ni ya. 3 3 dah, cikgu. dah. Tadi? dah. 4 pula. 4 pula. Sabar je lah. Okey. Jelaskan potensi kawasan dalam foto terhadap penduduk sekitar. Kita highlight dulu cepat-cepat penduduk sekitar. Ya, penduduk sekitar. Maksud tadi letusan gunung berapi tak? Ya. Cerita gunung berapi je hari ni. Cerita gunung berapi je. Tak nak cerita benda lain. Okey. Okey. Dia 4 markah. Kalau 4 markah, kita boleh jawab, kena jawab lebih daripada 4. Jangan kurang pada 4. Sebab satu jawapan, 1 markah. Okey. Okey, 1 jawapan, 1 markah. Dan pastikan kalau jawapan untuk soalan struktur menggunakan ayat yang lengkap. Ayat lengkap lah. Menjadi lokasi tumpuan pelancong. Tak payah panjang-panjang. Biasa kalau dalam kertas 2 ni, murid-murid ataupun calon-calon SPM, calon-calon SPM dia akan rasa macam takut nak jawab kan. Nak kena jawab panjang-panjang. So dalam geografi sebenarnya tidaklah panjang macam karangan bahasa Melayu. So jawab, tapi pastikan jawapan adalah dalam ayat yang lengkap. Tak nak separuh-separuh. Tak adalah jawab, jelaskan potensi kawasan dalam foto 1 terhadap penduduk sekitar. Lokasi terjejas. Tulis jawab macam tu je. Dia jelas. Menjadi lokasi tumpuan pelancong. Menggalakkan aktiviti pertanian. Tak naklah tulis pertanian. Potensi dia pelancong. Pelancongan. Pelombongan. Kadang-kadang murid dia, calon-calon dia mungkin nak cepat. Dia tulis satu patah perkataan je. Dia kena tulis dalam ayat yang lengkap. Tapi tak semestinya ayat itu ayat yang panjang. So bekalan sumber tenaga alternatif, masukkan wajukan ini jawab 1, 2, 3, 4, 5. Dia nak 4 markah saja. So kat sini semua betul. Dapat 5, tapi maksimum 4 markah. Markah adalah 4 sahaja. So tu tak rugi sebenarnya untuk kita beri jawapan lebih. Kerana kalau sekiranya salah satu jawapan yang kita berikan itu salah, dia dah boleh cover dah. Cikgu nak tahu tak apa yang rugi sebenarnya, cikgu? Ya, apakah terasa rugi itu? Ruginya kita kena berhenti rehat dulu, cikgu. Sebab ilmu kita nak sambung tapi kena rehat pula. Tak apa. Alright, kita akan sambung selepas ini. Tapi ingat, amalkan penjarak sosial, sentiasa basuh tangan dan juga itu dia. Anda semua tahu apa nak buat ya. Jadi selepas ini semua dalam Road to Success SPM 2020. We'll be right back. Selamat bertemu kembali bersama dengan saya Sisi Iman dan juga Saya Akmal Nazri dalam Road to Success SPM 2020. Alright, tadi kita pun dah belajar sedikit mengenai struktur soalan bagi kertas geografi kertas 2 ini. Cikgu, kita tahu 4 markah kena jawab lebih daripada 4. Jangan kurang daripada 4. Adakah mempunyai soalan struktur 5 markah pula, cikgu? Okey, kita teruskan. Kita tengok apakah bentuk soalan. Minta tolong. Bagus anak anda. Ini esei 4 markah. Tadi struktur. Ini esei. Tapi esei pun jawapan lebih kurang macam struktur, tetapi ayat dia sedikit panjang, bukan macam karangan. Saya cerita mungkin ada budak jawab di karangan panjang-panjang, tapi saya nak bagi fokus kepada murid-murid SPM, calon-calon SPM 2020. Boleh nak jawab dalam bentuk perenggan tapi tidak terlalu panjang, kerana kalau panjang sangat takut terbabas. Panjang apa maksud terbabas? Dia ulang benda yang sama. Berulang-ulang sebab calon-calon akan cuba menghurai. Bila cuba menghurai, dia tak perasan dia dah ulang perkara yang sama. So saya galakkan jawab dalam bentuk point tetapi menggunakan ayat yang lengkap sedikit panjang. Cikgu, macam ni kena jawab, cikgu? Yes, jawab macam ni je. Hanya point saja? Yes, hanya point walaupun dia esei. Tapi mesti ayat yang lengkap. Lah. Ayat yang lengkap. Okay, saya ada tunjuk ayat kejap lagi, ayat yang lengkap. Nampak ringkas saja, tapi itu ayat yang lengkap dan sedikit panjang. So kita tengok esei 4 markah. Dia nak langkah. Gariskan langkah. Untuk meningkatkan jumlah pengeluaran ikan di Malaysia. Baik. Mula-mula jawab penggunaan teknologi.
meningkatkan penggunaan teknologi penangkapan ikan. Dua benda ni sama. Tetapi ini salah. Yang ni betul sebab dia ayat yang terlalu ringkas. Penggunaan teknologi. Teknologi apa? So kita terang meningkatkan penggunaan teknologi penangkapan ikan. Tu ayat tu lengkap. Yang kedua dia jawab R&D. Terlalu ringkas. Dia kena jawablah R tu apa? Research and development. Ataupun dalam bahasa Melayu pengembangan, penyelidikan dan pembangunan. Kena jawab penyelidikan dan pembangunan berkaitan apa? Tentang perikanan di Malaysia. Okey. Penyelidikan dan pembangunan R&D dalam perikanan. Ni yang betul. Yang ni terlalu ringkas. Dia macam tergantung. R&D dia tergantung apa kan? R&D apa. So biasanya murid, calon-calon SPM, suka saya nasihatkan calon-calon SPM, jangan jawab terlalu ringkas seolah-olah jawapan itu tergantung. Dia tidak ada maksud yang jelas. So kena jawab. Tak perlu hurai panjang-panjang. Jawab supaya ia tidak tergantung dan pemeriksa faham apa yang calon-calon SPM hendak kemukakan. So, dia pergi pada seterusnya mengawal kemasukan nelayan asing ke perairan negara. Ni panjanglah. Kalau dia jawab mengawal kemasukan nelayan asing. Sampai situ je. Pun dah macam tergantung juga. Ke mana? Ke perairan negara Malaysia lah. Subsidi kerajaan kepada nelayan tempatan, meningkatkan kegiatan perikanan akuakultur dalam sangka. Ini jawapan tak boleh. Tips dia jangan jawab terlalu panjang sebab dia akan menyebabkan murid menghurai perkara yang sama. Akhirnya tidak ada satu pun yang betul. So jawab ayat yang lengkap. Ayat yang lengkap. Lengkap dan maksud yang boleh difahami. Ya, itu cara nak jawab dia. Okey. Teruskan. Esei 6 markah. Soalan kebat. Yang ni soalan nombor 8, 9, 10, 11 tadi. Yang kena pilih 3 tu kan? Yang pilih 3 tu. Yang 20 markah tu. 4 markah, 6 markah, 4 markah, 6 markah, 20 markah. So, dia mesti mulakan dengan ayat huraikan. Bila calon-calon jumpa perkataan huraikan, ini adalah soalan kebat. Kebat ni adalah kemahiran berfikir aras tinggi yang memerlukan murid-murid jawab dalam sedikit ayat dan huraian yang sedikit panjang. Okey. So menggunakan teknik APC. A itu apa? P itu perincian, C itu contoh. Ataupun saya selalu guna fakta, huraian, contoh. Jawapan dia mesti ada fakta, mesti ada huraian, mesti ada contoh. Kalau dia bagi fakta saja, huraian tak ada, contoh tak ada, dapat 1 markah je. Cikgu. Kalau dia bagi fakta ada, huraian ada, contoh ada, dapat 3 markah. Kalau dia bagi 2 fakta, bagi 2 huraian, bagi 2 contoh, dapat 6. So dekat sini biasanya murid-murid dia, calon-calon, dia mungkin sedikit tergelincir. Juga saya nak ingatkan sekali lagi agar calon-calon berhati-hati untuk cuba menjawab soalan kebat dengan menggunakan fakta, huraian dan contoh. Mungkin APC. APC ataupun FHC ni payah nak sebut. Kalau APC tu senang. A tu apa? Apa halangan dia? P tu perincian. Apa perincian kepada halangan tu? Apa contoh halangannya? Saya teruskan. Cadangan jawapan untuk soalan tadi. Untuk soalan 6 markah, kena tulis mukadimah dia. Biasa kalau kita buat karangan, kita ada dia punya pendahuluan. Tapi pendahuluan dalam karangan bahasa Melayu, dia ada 5 baris ayat. Mungkin panjang lah. Tapi kalau untuk geografi, tulis dia direct daripada soalan yang dikemukakan. Halangan-halangan yang menjejaskan perkembangan kegiatan ekonomi perikanan akuakultur. Titik. Untuk kat bawah, jawablah. Kat bawah, jawab. Cadangan jawapan. Halangan yang pertama ialah kekurangan modal. Fakta. So, akan dapat F1 kat sini. Fakta 1. Modal yang tinggi menyukarkan peternak menjalankan aktiviti perikanan. Modal yang tinggi tadi. Menerangkan tentang kekurangan modal tadi. Contohnya, kos untuk membina sangkar yang tinggi. So, ni ada huraian dia, 1. Dan Ada contoh dia, 1. So, dapatlah 3. Ini je ayat dia. Tak perlu macam karangan.
No, 3 markah lah dapat. 3 markah. Oh, So kena bagi jawapan yang lain lah. Kena tambah jawapan. So tak adalah jawab yang macam merapu-rapu. Okey, halangan yang pertama ialah kekurangan modal tinggi menyebabkan tak tahu benda. Saya kata kalau mereka faham mengenai konsep FHC ni, insya-Allah mereka semua dapat jawab kan? Yes, akan dapat jawab. Dia kena tahu. Adakah fakta dia? Adakah huraian dia? Ada tak dia bagi contoh? Contoh dia. So mungkin kadang-kadang pemeriksa tak nampak apakah contoh yang cuba disampaikan oleh calon. Okey, calon pun tak tahu apa contoh. Paling senang sekali tulis mula dengan ayat contohnya ialah. Boleh jugalah. Boleh kita tulis dalam kita punya jawapan contohnya ialah. So itu menunjukkan bahawa kita cuba menyampaikan contoh kepada jawapan atau persoalan yang dikemukakan. Okey, so kita terus cadangan jawapan yang ketiga tadi, yang pertama, kedua kan. Halangan yang kedua tadi 3 markah kan. Halangan yang kedua ialah kekurangan buruh. Direct tak payah nak urai panjang-panjang. Halangan yang pertama, yang kedua ialah kekurangan buruh. Ini fakta. Yang kedua, tenaga kerja yang terhad menyukarkan kegiatan perikanan dijalankan. Dapat lagi huraian. Yang kedua, kebanyakan buruh lebih berminat dengan sektor lain. Contohnya pembinaan dan perladangan. Dapat contoh yang kedua. Dapat lagi 3 markah. 3 markah. Dah berapa dah, Mas? 6. Apa nak mana-mana? Okey, ramai yang angkat tangan tu semua jawab 6. Okey, so dah dapat 6. So dia bagi tadi soalan 6 markah. Dah dapat markah penuh tak? Dah dapat markah penuh dah. Okey. Dah dapat markah. Huraian 2, contoh 2. Penuh. Okey, cadangan jawapan keempat ni kita tambahan lah. Tadi dah dapat markah penuh je. Okey, dia bagi yang ketiga. Sebab apa? Saya cadangkan calon-calon jawab lebih daripada 2. Maksudnya 3 fakta, 3 huraian, 3 contoh, dapat 9. Kita dah selamat dah. Kalau anda kata fakta yang pertama tadi terlari ataupun tergelincir, dia dah boleh cover lah. Dan sama juga ini fakta yang ketiga, huraian yang ketiga dan contoh yang ketiga. Dapat lagi 3, jumlah sekali 9, tapi maksimum markah hanyalah 6. Okey. Cikgu apa ni, cikgu? Cikgu. Sebab kan? Tak cukup lah ilmu kan. Dah sampai saya pun ketar bibir. Cikgu, buka YouTube cikgu lah. Okey, so dapatkan lebih info, tips dalam perkongsian di channel YouTube saya, iaitu Mr. Fit Channel. Boleh PM dekat Telegram menggunakan username Mr. Fit 3. MRFIT. Okey, MRFIT. Underscore 3. Itu perkongsian saya. Okey, untuk calon-calon SPM 2020. Wah, cikgu macam tu 2020. Cikgu, saya ada satu soalan. Saya pasti mewakili lah calon-calon SPM yang akan mengambil subjek ini kan. Selalunya kan, apa kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh calon-calon ini cikgu, dalam kertas 2? Paling utama, tidak menjawab. Dia biar kosong? Biar kosong. Bila biar kosong, kita tak boleh nak bagi apa pun dekat dia. Tapi kalau ditulis sesuatu, mungkin ada sesuatu yang ditulis itu kena dengan soalan yang dikemukakan. So, kita boleh bagi markah. So, calon-calon kebanyakan yang tu dia terus tak nak jawab. Tak nak buat. Graf tak nak buat. Catatan tak nak buat. Soalan tak nak jawab. Biarkan kosong. Okay? Mungkin kekosongan tu seronok pada dia. So, elakkan. Saya yakin calon-calon SPM 2020 di rumah, di luar sana, kekal semangat, kekal bertenaga untuk menghadapi cabaran peperiksaan SPM pada bulan depan. Berapa minggu lagi lah. Berapa minggu lagi. Cikgu, saya pun ada soalan juga. Cikgu, macam kalau kita nak ambil paper geografi kan, nak ambil untuk SPM ni, adakah cukup kita menjadikan buku teks geografi tu sebagai rujukan, atau kita kena beli juga buku-buku yang lain? Buku lain, buku lain yang dihasilkan banyak. Kalau kita tengok kat pasar, dekat kedai-kedai buku banyak buku dijual kan. Buku yang dipasarkan mesti berpandukan buku teks. Sebab buku teks adalah kitab utama untuk subjek. So kalau buku latihan dan sebagainya tu, dia mesti bina berpandukan buku teks. Sebab buku teks adalah keluaran daripada Kementerian Pendidikan Malaysia yang mengikut dokumen standard kurikulum dia. So mungkin ada di luar sana mungkin nak perlukan bahan bacaan tambahan. Boleh beli
tetapi bijak dalam membuat pemilihan buku mana yang lebih bagus. Tapi sebenarnya buku teks pun dah cukup. Dah cukup. Tapi tak salah untuk menambahkan Tak lagi salah lah. untuk tambah. Cuma jangan terlalu beli buku yang tebal kerana buku yang terlalu tebal boleh menyebabkan kita rasa macam sukar. Banyak nak kena baca kan semua kan. Dia jadi pressure pula. Pressure pula. So apatah lagi dengan situasi sekarang, jangan tambah pressure kita. Tapi cikgu, saya pasti ini adalah soalan favourite lah datang daripada murid kan. Cikgu, agak-agak tahun ni apalah topik akan masuk, cikgu? Okey, apa topik yang akan masuk? Okey, fokus kepada apa yang anda pelajari. Kerana apa yang cikgu-cikgu ajar anda itu akan keluar dalam peperiksaan. Okey, sebab tidak ada seorang pun tahu apa topik yang keluar, tapi topik mesti merangkumi apa yang telah dipelajari oleh murid-murid. So, terus kekal fokus. Saya yakin guru-guru membekalkan latihan nota dan sebagainya yang cukup untuk murid-murid. Cuma perlukan murid-murid lebih bersemangat untuk mengulang kajinya semula. Mengulang kajinya semula. Nak semula. tanya jugalah, topik tingkatan 4 tahun ni banyak tak masuk? Topik tingkatan 4 orang kena. Tingkatan 4 tahun ni. Ya. Tahun ni. Untuk yang akan datang dah SPM 2020. Okey, SPM 2020 ni. dia akan gabungkan tingkatan 4 dan 5. Cikgu ni memanglah. Tak tahu sama ada dia 50-50 ke, 60-40 ke. Tak tahu. Tak tahu. Kita kena Kalau masuk. saya tahu, saya tak tahulah. Okey cikgu, kata-kata akhir Okey, kepada kata-kata akhir calon-calon SPM di luar Untuk sana. calon-calon SPM 2020, terutama bagi mata pelajaran geografi, kekalkan fokus. Kami guru-guru di seluruh negara cuba untuk memberi bahan-bahan, perkongsian dan sebagainya untuk membantu anda di rumah sana, kekal di rumah dan teruskan fokus untuk menghadapi SPM 2020. Baiklah Cikgu Fikri, terima kasih banyak-banyak kerana sudi Sama-sama. bersama dengan kami. Rasanya anak-anak murid ataupun rakan-rakan kita dekat rumah tu semua macam dah bersemangat nak ambil buku geografi ni. Yap. Jadi kita nak tahu selepas ini nanti kita akan ada subjek apa agaknya. Dan guru siapakah? Guru siapa. Jadi jangan lupa saksikan nanti ya. Episod yang akan datang. Tapi sebelum tu kita nak ingatkan. Yap. Ya. Jangan lupa cuci tangan, sanitize selalu kerana COVID masih lagi ada di sekeliling kita. Dan keluar tu jangan lupa kita punya best friend penutup muka. Ya, jadi kita jumpa pada episod akan datang. Saya Sisi Iman. Dan saya Akmal Nazri. Terima kasih. Assalamualaikum.